Kita dah sebut tadi, Nabi lahir tahun 500, ya, 570 Masihi, 570 Masihi. Buat satu garis, ya, timeline, buat satu garis secara vertikal, atas sekali 570 Nabi lahir. 610, ya, Nabi dilantik menjadi Rasul. Mana 40 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Nabi lahir, Nabi jadi Rasul. 610. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. Maknanya 610 campur 13, 623. Nabi hijrah, ya, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, yang kita sambut dia punya dia punya peristiwa tu pada hari inilah, ya, pada 1 Muharram. Ya, walaupun Nabi hijrah pada bulan Safar, tetapi kalender Islam bermula daripada bulan Muharram. So kita ambil tahunnya. Ya, tahun hijrah bermula daripada 1 Muharram, ya, pada tahun yang sekarang ni 1445 dah. Ya, semalam masih 1444, ya. Ni dah masuk tahun baru. Jadi tahun yang ke-10 hijrah maknanya Nabi dah masuk 9 tahun duduk di Madinah, ya. Tahunnya ke-10, tetapi bilangan jangka masanya, periodnya adalah 9. Pasal tahun 1 tu kita tak kira lah, ya, sebab tahun 1 sampai tahun 2 1 tahun, tahun 2 sampai 3 2, tahun 9 sampai 10 9, ya. Jadi maknanya kita dah ada 9 tahun dah. Apa berlaku tahun yang ke-10 hijrah ni? Pada bulan Rabi' al-Awwal. Rabi', ya, dalam bahasa Arab, Rabi' maknanya musim bunga, ya, spring, ya. Jadi Rabi'ul Awal, dia ada Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani. Ya, orang Arab panggil Rabi'ul Tsani ataupun kita panggil Rabi'ul Akhir. Maknanya musim bunga ada 2. Ada musim bunga part 1, ada musim bunga part 2. Ya, Rasulullah menghantar Khalid bin Al-Walid bersama sekumpulan tentera untuk menemui Bani Abdul Madan. Ya, Bani Abdul Madan ni adalah keluarga Bani Al-Haris bin Ka'ab, ada nota kaki di bawah. Sebagaimana disebut dalam kitab Ibn Hisham, Sirah Ibn Hisham. Ya, Sirah Ibn Hisham ni adalah kitab sirah yang sudah diterjemah dalam bahasa Melayu. Ya, ada 3 jilid tetapi telah diedit pula, ya, dalam bahasa Indonesia 1 jilid. Jadi kalau nak beli kitab Sirah Ibn Hisham, beli online, tak ada lagi terjemahan bahasa Melayu yang edited version, tak ada. Yang edited version hanya dalam bahasa Indonesia. Ya, ada 1 jilid. Jadi ada banyak lagi maklumat dalam tu, ya, yang sudah disaring. Ya, mana yang tak diedit tu ada lagi hadis-hadis yang dhaif, ada hadis-hadis yang lemah, ya. Tapi kalau edited version biasanya dia merujuk kepada hadis-hadis yang telah disaring. Ya, cerita-cerita, kisah-kisah, riwayat yang sudah kita panggil, ya, sudah disaring, sudah ditapis, ya, sehingga rujukannya, ya, kita kata lebih sahih, ya, lebih reliable. Jadi kita nak kena beli yang macam itulah, ya. Tapi buat masa ni biar dululah. Cukuplah Nurul Yakin ni pun, ya, dengan kitab sirah 3 jilid, ya, yang kita buat di Moses, ya. Jadi cukuplah tu. Itu pun dah banyak dah, tuan-tuan. Jadi di mana Yaman ni, di Najran, ya. Najran kawasan orang Kristian, ya, Nasrani kalau dulu kita panggil, terletak di negara Yaman. Baginda mengarahkan supaya menyeru mereka kepada Islam. Ya, ajak mereka untuk menerima Islam sebanyak 3 kali. Sekiranya mereka enggan, mereka hendaklah diperangi. Jadi ajak mereka. Kerana mereka tahu, ya, dalam kitab Injil, bahawasanya akan datang Nabi akhir zaman. Cuma Nabi akhir zaman yang mereka harap berbangsa Bani Israel itu rupanya, ya, berbangsa Arab. Jadi itulah, ya, isu perkauman, ya, yang berlaku pada masa itu. Ya, mereka boleh menerima kalau dia daripada Bani Israel. Tapi kalau dia daripada bangsa Arab, ya, mereka seolah-olah, ya, menganaktirikannya, tak mau terima, ya. Kalau kita tengok antara Nabi dan Rasul yang ditolak oleh Bani Israel, ya, oleh orang Yahudi, antaranya ialah Nabi Isa AS. Nabi Isa tu daripada keturunan Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ya, dia juga datang daripada keturunan Yahuda, kan. Yahuda ni daripada anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub yang dipanggil sebagai Israel dalam Quran ada 12 anak, 12 anak. Antara 12 anak tu ada Yahuda, ya, yang mengkhianati Nabi Yusuf, yang merancang untuk mengenepikan Yusuf, ya, asalnya nak bunuh. Tetapi Lawi, ya, adik dia mencadangkan supaya jangan kita bunuh, ya, kerana bunuh ni dosa besar. Ya, dia termasuk kabair ataupun kabirah, ya, dosa besar. Ya, Quran menggunakan istilah kabair ataupun kabairul isim, ya. Jadi kalau kita jumpa perkataan kabair dalam Quran ataupun kabirah, dia merujuk kepada dosa besar.
Begitu juga ya, kalau kita jumpa perkataan khati'ah atau khotoya, itu pun dosa besar juga dalam Quran. Ya. Tapi kalau jumpa sayyi'ah, sayyi'ah adalah dosa kecil. Ya, sebab itu bila kita doa kita kata Allahumma ghfir lana dzunubana, Allahumma ghfir lana. Ya Allah ampunkanlah dzunubana, dosa-dosa besar kami, ataupun kabairana, ya, ataupun khotoyana, dosa besar. Ya. Wa kafir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah dosa kecil. Hapuskan dosa kecil. Ampun dosa besar, ya, hapuskan dosa kecil. Kerana dosa kecil dan dosa besar dibezakan dalam Quran, ya. Antaranya ialah ayat 31 daripada surah An-Nisa, ya. Tuan-tuan boleh tengok ayat 31 daripada surah An-Nisa. Ya, Allah bezakan antara kabair dosa besar dengan sayyi'ah dosa kecil. In tajtanibu kabair, ya, ma tunhauna anhu. Jika kamu, ya, wahai umat manusia, jika kamu meninggalkan, mengelak daripada melakukan dosa besar, kemudian apa yang berlaku, ya? Dosa besar ni adalah dosa yang kamu dicegah daripadanya, ma tunhauna anhu. Nascaya nukafir ankum sayiatikum, ya, kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kamu. Elak dosa besar, Allah akan ampunkan, ya, Allah akan hapuskan dosa kecil. Ya, kemudian wa nudkhilkum jannah wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nescaya, ya, pasti Allah akan masukkan kamu ke dalam tempat masuk yang baik, yakni syurga. Jadi ada dibezakan dosa besar dan dosa kecil. Ya, jadi apabila kita puasa hari Arafah, ya, tahun lepas, ya, bulan lepas, ya, kita Allah hapuskan dosa-dosa kecil. InsyaAllah, ya, 10 Muharram ni kita puasa lagi pada hari Arafah, pada hari ke-10. Ya, hari 10 tu jatuh pada hari Jumaat minggu depan. Dan kita akan puasa daripada 9, ya, hari Tasu'a, hari ke-9. Kita puasa pada hari ke-10, hari Ashura, ya. Mudah-mudahan, ya, puasa hari Ashura seperti mana Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, ya, ahtasibu 'alallah, aku harap sangat daripada Allah, an yukaffir, ya, supaya Allah hapuskan, bukan ampun, ya, kerana yang dihapuskan tu dosa kecil, ya. Ahtasibu 'alallahi an yukaffir, ya, as-sanah qablahu, ya, supaya Allah hapuskan dosa-dosa kecil pada tahun yang lepas. Jadi maknanya, ya, kita harap Allah hapuskan dosa, bukan ampun, ya, sebab dosa besar berhajat pada taubat, istighfar dan sebagainya. Okey tuan-tuan, ya. Jadi balik pada cerita tadi, kita seru mereka kepada Islam. Kalau mereka tidak mahu menerima, maka baru diperangi. Mana kita dakwah dulu, ajak mereka buat hubungan diplomatik. Ya, kalau mereka tidak mahu masuk Islam, bayar zakat, mereka boleh memilih untuk mengadakan hubungan diplomatik, tidak berperang. Tetapi mereka kena bayar jizyah, cukai kepala, tuan-tuan, ya. Apabila sampai, Khalid menghantar orang-orangnya ke seluruh tempat untuk menyeru mereka kepada Islam. Maknanya dakwah dulu, anutlah Islam. Ya, maknanya disebut aslim, masuk Islamlah kamu, ya. Taslam, nescaya kamu akan selamat. Dengan itu mereka menerima Islam dan memasukinya secara berbondong-bondong. Ya, berbondong-bondong maknanya dengan jumlah yang ramai. Kalau bawa satu kampung masuk Islam, satu taman masuk Islam. Khalid tinggal di sana, di Najran tadi, ya, untuk mengajar Islam dan Al-Quran kepada mereka. Ya, bukanlah maknanya Khalid personally, ya, mengajar, ya, dia mengetuai. Maknanya ada lagi di kalangan para sahabat itu yang tugasnya membaca Al-Quran, ya, yang pandai tajwid, yang pandai apa kita panggil makna-makna Al-Quran tu. Jadi Khalid yang mengetuai mereka. Khalid menghantar surat menceritakan apa yang berlaku pada Rasulullah. Jadi dia update Nabi, ya. Kita sebagai subordinate, orang bawah, kita kena update kita punya superior. Jadi kita kena beritahu apa perkembangan. Ya, baginda membalasnya dengan mengarahkan, ya, Khalid kembali ke Madinah bersama utusan mereka. Khalid melaksanakan perintah tersebut. Apabila mereka berkumpul di hadapan Nabi, baginda bertanya, apakah sebabnya pada zaman jahiliah kamu dapat mengalahkan musuh, ya. Mereka menjawab, kami bersatu dan tidak berpecah belah. Kami juga tidak memulakan kezaliman terhadap sesiapa pun. Baginda bersabda, kamu bercakap benar. Rasulullah melantik Qais bin Husain sebagai ketua mereka, ya. Jadi Nabi tanya pada mereka ni, ya, pasal apa kamu menang? Zaman jahiliah dulu kalau kamu perang kamu menang. Pasal apa? Pasal apa kali ni kalah? Kerana dulu masa kami berperang, kami boleh mengalahkan musuh kerana kami bersatu. Ya. Jadi bila bersatu tu, ya, united we stand, ya, kita bersatu. Bila kita bersatu, ya, orang Melayu kata bersatu teguh, bercerai roboh. Ya, bersatu teguh, ya. Bila kita sama-sama bersatu, maka kita boleh berdiri dengan teguh, ya.
Dan tidak berpecah. Wala tatafarraqu. Ya, jangan kamu berpecah belah. Kami juga tidak memulakan kezaliman. Jadi dalam hidup kita jangan buat zalim. Ya, jadi jangan orang tak buat salah, kita saja cari kesalahan orang. Jangan, ya. Baginda berkata engkau benar, ya, apa yang kamu cakap tu benar. Rasulullah melantik wakil mereka, yakni Qais bin Husain sebagai ketua mereka, ya. Jadi ini Husain, ya, Husain. Ya, Husain dengan Husin tu ada beza. Ya, Husain ni dengan Sad. Husain, ya, macam kita punya kitab zikir, ya, kita panggil, ya, apa ni, Hisnul Muslim. Ya, Hisnul Muslim. Hisnul Muslim maknanya the fortress of Muslim. Ya, sedangkan kita kata Hasan tu makna baik. Hasan makna good, makna sound. Ya, jadi kalau Husain, ya, little Hasan. Tapi dengan sin, ha, sin, ya, nun. Tapi ini Husain dengan Sad. Ya, jadi fortress. Maknanya fortress, ya, small fortress ataupun little fortress. Jadi Qais, ya, anak kepada little fortress, nama bapa dia, ya. Itu orang Arab punya cara untuk menunjukkan kasih sayang. Ya, macam Hasan, abang, adiknya Husain. Ya, abangnya Omar, adiknya Umair. Ya, abangnya apa kita panggil? Salman, adiknya Sulaiman. Ya, itu bentuk-bentuk miniature, ya, bentuk-bentuk kecil, ya. Kita kata little Hasan. Ya, Husain tu is little Hasan. Sulaiman is little Salman, ya. Kalau kita kata Umair, little Umar, ya, itu kaedah dalam apa ni Arabic grammar, tuan-tuan. Okey, ya, itu tuan-tuan boleh tengok dalam Quranic Arabic lah, ya. Kelas kita Quranic Arabic, ya. Rabu malam Khamis, ya. Ada apa kita panggil, ada sponsorship daripada Persatuan Wanita Islam Prihatin. Tuan-tuan yang berminat, ya, tuan-tuan boleh hadir lah, ya. Sebahagian tuan-tuan memang dah hadir pun, ya. Tapi yang belum, ya, mungkin boleh hadir, ya. Syariah Ali bin Abi Thalib. Apa makna syariah? Syariah maknanya, ya, pasukan tentera yang jumlahnya tak ramai, tak macam kita kata pasukan tentera yang Nabi ketuai. Kalau Nabi ketuai jumlahnya lebih besar lah. Ya, Nabi pernah mengetuai jumlah tentera 30,000 orang. Masa perang apa kita panggil, ya, masa perang apa tu? Perang Tabuk, 30,000 tentera Nabi ketuai, ya. Dipanggil sebagai ghazwah. Kalau ghazwah peperangan, ya, led by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jumlahnya lebih ramai. Kalau syariah ni jumlahnya lebih, ya, kurang pada tu, ya. Jadi apa yang berlaku pada bulan Ramadan? Boleh ke perang pada bulan Ramadan? Boleh. Yang tak boleh perang pada bulan haram. Ya, yang mana bulan haram? Zulkaidah, ya, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, sebab tu dalam Quran Allah kata dalam surah apa ni At-Taubah ayat 36, ya, Allah sebut apa? Allah kata inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan, ya, bilangan bulan di sisi Allah, ya, dalam Islam di sisi Allah ni adalah 12 bulan, ya. Bila Allah buat 12 bulan tu? Allah buat 12 bulan tu, ya, ialah pada hari Allah mencipta langit dan bumi. Yauma apa, ya? Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi. Ya. Apa ni minha, ya? Sebahagian daripada bulan-bulan tersebut, maknanya 4 daripadanya arbaatun hurum, adalah bulan-bulan haram. Ya, jadi bulan haram ni adalah ketetapan daripada Allah fi kitabillah. Ya, zalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Maknanya ketetapan, ya, bahawasanya 4 bulan ini adalah bulan haram, bulan tak boleh berperang tu memang sudah diterima pakai oleh masyarakat Arab. Ya, tetapi, ya, Allah kata fala tazlimu fihinna, ya, anfusakum. Jangan kamu buat zalim. Jangan kamu buat zalim pada 4 bulan ini. Ya, jangan buat zalim. Kerana apa? Ya, kalau kita buat zalim, maka dosa kita akan digandakan. Ya, seperti mana kata Abdullah bin Abbas, ya, tokoh tafsir besar zaman Nabi, zaman para sahabat, ya. Beliau ni adalah kita panggil turjuman Al-Quran. Turjuman Al-Quran ni mana penterjemah Al-Quran. Ya, beliau didoakan oleh Nabi ketika lahir dia. Ketika Nabi tahnik dia, kan, Nabi doa dia, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, pandaikan budak ni dalam agama. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkan dia tentang ta'wil. At-ta'wil huna bermakna at-tafsir, tafsir Al-Quran. Itu yang handal dia, tuan-tuan, ya. Jadi air liur Nabi bercampur dengan kurma yang dikunyah oleh Nabi dan ditahnikkan, ya, dicalit, disapu pada apa kita panggil langit-langit, ya, dalam mulut Abdullah bin Abbas. Nabi doakan dia, ya, dan sudah tentu keberkatannya luar biasalah, ya, kerana air liur Nabi bercampur dengan kurma, ya, kemudian didoakan. Package lah, tuan-tuan.
Ya, jadi kita pun buat benda yang sama pada anak cucu kita. Ya, cuma kita jemputlah mana-mana tuan guru ke ada ustaz-ustaz ya, untuk mereka ni mendoakan cucu kita. Ya, dikunyahnya kemudian didoakan ya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi itu dia punya apa kita panggil ya, dia punya kaifiatnya, bagaimana kita nak handle ya budak-budak kecil ni. Kita akikahkan, kita cukur kepalanya pada hari ke-7 ya. Kita jangan lambatkan akikahnya, kalau boleh pada hari ke-7 juga kita isytihar namanya ya. Dan kalau apa kita panggil ya, kalau boleh ya kita segerakan ya pada hari yang ke-7 tu, jangan tangguh-tangguh lagi, kecuali orang yang tak ada kemampuan. Tak ada kemampuan akikah tapi tetap juga dicukur kepala budak tadi ya, sampai botak lah ya. Jangan potong sikit-sikit macam kita orang Melayu ni biasa sikit-sikit je ya. Tak menepatilah ya dia punya arahan untuk dibotakkan dia ya, dibersihkan dia. Jadi pada bulan Ramadan ya, bulan yang tidak dianggap sebagai bulan Muharram, mana boleh perang. Sebab tu bulan Ramadan ni berlaku perang Badar sebagai contoh. Ya, dalam perang Uhud berlaku pada bulan Syawal. Maknanya tak ada masalah lah, sebab dia bukan bulan gejatan senjata. Bulan gejatan senjata adalah bulan apa ya? Bulan Zulkaidah bulan 11. Bulan Zulhijjah bulan 12, bulan Muharram bulan 1 dan bulan Rajab bulan yang ke-7. Ini saja tuan-tuan. Jangan buat dosa nanti diganda. Begitu juga kalau buat pahala akan digandakan juga. Ya, sebab itu ya Abdullah bin Abbas telah mengemukakan tafsiran tadi dan diterima pakai oleh para ulama. Ya, menunjukkan bahawasanya bulan Muharram ya, 4 bulan ni adalah bulan-bulan istimewa untuk kita buat amal. Termasuklah ya puasa kita kata ya. Kalau Zulhijjah biasanya kelebihan pada 10 hari yang pertama Zulhijjah. Tapi kalau Muharram sepanjang bulan Muharram. Sehingga Nabi sebut syahrullah. Ya, inna afdalal siyam, sesungguhnya puasa yang paling baik ya ba'da Ramadan, selepas bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Ya, wa huwa syahrullah, ia adalah bulan Allah. Maknanya kalau dikaitkan dengan bulan tu bulan Allah, maka kemuliaannya sudah tentu berlipat kali ganda. Rumah Allah Baitullah berlipat kali ganda mulianya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling mulia. Ya, kitabullah Al-Quran paling mulia berbanding dengan Taurat, Injil, ya, apa ni Zabur. Begitu juga yang kita sebut sebagai syahrullah, bulan Allah, lebih baik daripada bulan-bulan lain ya, other than Ramadan. Kalau Ramadan paling baiklah. Okey tuan-tuan ya, itu kalau kita boleh mukadimahkan juga. Jadi sekumpulan tentera ya bertemu, Rasulullah hantar Ali bersama sekumpulan tentera untuk bertemu Bani Mazij, salah satu kabilah di Yaman juga. Ya, baginda memakaikannya serban dengan tangannya sendiri sambil berkata, "Maralah sehingga engkau sampai di kawasan mereka, serulah mereka kepada kalimah Tuhan, la ilaha illallah. Sekiranya ya mereka menerimanya, maka suruhlah mereka mengerjakan solat." Jadi akidah dulu. Bila dah terima, maka ajarkan mereka untuk solat fardu. Ya, dengan jangan kamu mencari selain daripada perkara tersebut. Jangan cerita dulu yang sunat-sunat tu, biar dulu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu. Ia adalah lebih baik bagi kamu daripada apa yang diterangi oleh mata kamu, matahari. Jangan perangi mereka sehingga mereka memerangi kamu. Ya, jadi kita react. Kita dalam bab ni jangan ya belum apa-apa kita dah serang bunuh mereka, jangan. Ya, kita dakwah dulu ya. Tapi kalau mereka menyerang, mereka memerangi kita, maka kita kena lawanlah. Ya, kita kena pertahankan hak kita. Apabila sampai di tempat yang dituju, Ali berjumpa dengan tentera mereka. Ali menyeru supaya menerima Islam, tetapi mereka menolaknya. Mereka memanah muslimin dengan anak panah. Dengan itu Ali menyusun para sahabat dan mengarahkan mereka supaya berperang. Muslimin memerangi musuh sehingga kalah. Ya, Ali menghalang para sahabat daripada mengejar mereka. Jadi bila tentera musuh kalah, ya, mereka berundur. Ya, tetapi ketika mereka keluar daripada medan perang, medan tempur, ya, Ali menghalang mereka daripada mengejar. Kemudian muslimin mengikori musuh dan menyeru mereka kepada Islam. Mereka menerimanya. Kali ini menerima. Dan para pembesar mereka memberikan bai'ah kepada Ali. Bai'ah maknanya janji setia. Ya. Dan apa ni, sambil berkata, kami akan menguruskan kaum kami dan ini adalah zakat kami. Jadi mereka menerima Islam, ya, dan mereka membayar zakat. Tapi kalau mereka tak menerima Islam, mereka akan bayar jizyah. Ya, cukai kepala kita panggil. Ambillah hak Allah daripadanya. Allah mengambilnya kemudian pulang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bertemu Rasulullah di Mekah ketika baginda mengerjakan haji wada. Ya, jadi Nabi jumpa dengan dia pada bulan Zulhijjah nanti. Ketika Nabi datang ya bersama 90,000 para sahabat daripada Madinah dan kawasan sekitar,
campur dengan penduduk Mekah, orang yang nak buat haji pada tahun itu, ya, yang berkumpulnya lebih kurang 144,000. Ada dua riwayat. Satu kata 128,000, satu lagi kata 144,000. Ya, ini ada disebut dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, oleh Syekh Mubarak Furi, ya. The Seal Nectar, ya. Tu apa kita panggil? Shirin selalu share, ya, dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya, apa ni maklumat-maklumat tambahan yang disebut oleh Syekh Mubarak Furi, Sofiur Rahman Mubarak Furi, seorang ulama daripada negara India, daripada Uttar Pradesh. Ya, tokoh hebatlah tuan-tuan, ya, dalam bidang tafsir, ya. Jadi tafsir Ibnu Katsir yang kita guna sekarang pun diedit oleh beliau, Syekh Mubarak Furi, ya. Kitab Riyadhus Shalihin pun diedit oleh beliau. Kitab apa lagi kita kata? Ya, kitab-kitab sirah sebagai contoh diedit oleh beliau. Ya, jadi maknanya memang besar dia punya sumbangan pada agama ni, pada Islam, ya, oleh Syekh Mubarak Furi. Walaupun dia orang India, tapi penguasaan bahasa Arabnya hebatlah. Sehingga dilantik, ya, untuk mengetuai apa research team, tuan-tuan, ya, di Universiti Madinah. Okey, ya, itu kalau kita boleh tambah sikit. Ambillah hak Allah daripadanya. Allah, ya, Ali ambilnya kemudian pulang menemui Rasulullah, ya, bertemu Rasulullah di Mekah ketika Hajatul Wada'. Ya, jadi Ali tak balik ke Madinah lah. Ya, pada waktu tu Ali dihantar oleh Nabi ke Yaman. Jadi mereka bertemu di meeting point-nya adalah di Mekah ketika musim haji. Gubernur ke Yaman. Kemudian Rasulullah menghantar gubernurnya ke Yaman, Muaz bin Jabal. Dilantik sebagai wali. Wali di situ maknanya, ya, wali bagi wilayah, maknanya gubernur bagi sebuah negeri. Muaz dihantar ke kawasan tanah tinggi dari arah, ya, Aden, bandar, ya, di tepi laut Arab. Abu Musa al-Asy'ari dihantar ke kawasan tanah rendah. Rasulullah berpesan kepada kedua-duanya dengan katanya, permudahkanlah, jangan menyusahkan, ya. Apa ni? Yassiru wala tu'assiru. Yassiru, permudahkan, wala tu'assiru, dan jangan kamu persusahkan. Berilah berita gembira, ya. Basyiru, beri berita gembira, ya. Wala tunafiru, jangan kamu menyebabkan orang lari. Jangan cerita tentang, ya. Jadi kalau orang tu nak masuk Islam, tak payahlah cerita tentang berkhatan dulu, ya. Sabarlah. Ya, berkhatan tu, ya, dalam mazhab kita Syafi'i memang sangat-sangat ditekankanlah. Ya, macam wajib kan, ya, tapi dalam mazhab yang lain ada yang kata sunat saja. Jadi kita peringkat awal kita ambil pandangan, ya, imam-imam yang lain dulu. Kerana nanti bila dia dah faham Islam, dia dah tahu tentang kebersihan, ya, bagaimana Islam menekankan taharah, ya, pembersihan diri, kesucian diri, maka nanti dia akan faham. Ya, dia yang akan meminta supaya dia dikhatankan. Itu jauh lebih baik. Dari segi psikologinya jauh lebih baiklah. Ya, kita tak ada paksa dia, ya, kerana biar dia faham sendiri. Ya, itu kalau dia boleh berubah dengan usaha dia sendiri, itu jauh lebih baik. Ya, berbanding dengan orang yang mengubah dia, ya. Kerana kadang bila ada orang yang mengubah dia, maknanya ada pushing factor. Pushing factor tu daripada orang lain. Nanti pushing factor hilang, maka dia pun dah tak semangat. Ya, tapi biar pushing factor tu datang daripada diri dia sendiri. Ya, biar datang daripada diri sendiri. Maknanya faktor yang mendorong dia tu datang daripada dalam diri, kesedaran dia sendiri. Itu jauh lebih baik, tuan-tuan. Kerana dia boleh bertahan, ya. Kemudian apa lagi? Baginda pesan tadi, ya. Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan persusahkan. Kemudian basyiru, berilah berita gembira, wala tunafiru, dan jangan kamu menyebabkan orang lari. Kita cerita pasal khatan, lari orang, tak jadilah masuk Islam, ya. Jadi ataupun kita cerita tentang sembahyang sunat apa semua, biar dulu, ya. Cerita sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam sudah. Ya, cerita apa kita panggil? Cerita bahawasanya dalam perjalanan, ya, musafir, kita boleh memendekkan solat qasar. Dan kita boleh jamak antara zuhur dan asar, antara maghrib dengan isyak. Mana kita kena bagi tahu highlight benda-benda yang penting ni. Ya, kita kena bagi tahu dia puasa hari Arafah pada 9 Zulhijjah, ya. Nescaya Allah akan hapuskan dosa tahun lepas, ya. Dan Allah akan jaga kita supaya tidak buat dosa pada tahun hadapan. Ya, manakala puasa hari Asyura, ya, mudah-mudahan Allah hapuskan semua dosa kecil kita sepanjang tahun yang lepas. Ya, mulai kita puasa 10, mana mulai 9 tu Allah ampun, mudah-mudahan. Jadi makna kita kena highlight benda-benda yang memudahkan. Kita kena highlight benda-benda yang boleh menarik perhatian. Ya, kita kena ada kita punya selling point kita. Ya, selling point itu maknanya benda-benda yang boleh menarik perhatian orang. Boleh mengajak orang untuk minat pada agama ni, tuan-tuan. Ya, jangan kita kafirkan dia, jangan kita, ya, kita kata menyusahkan dia, jangan, biar dulu, ya. Sebab tu Nabi sebut
memudahkan, jangan susahkan, beri berita gembira. Basyiru, beri berita gembira tentang syurga, ya, tentang nikmat dalam syurga dan sebagainya, ya. Jadi apa kita panggil, dia punya apa? Ya, dia punya penekanannya tu pada berita gembira, wala tunafiru, jangan sampai engkau menyebabkan orang lari. Baginda berpesan pada Muaz, engkau akan bertemu dengan ahli kitab. Ahli kitab dua je, sama ada ahli Yahud, orang-orang Yahudi yang berpegang pada Taurat, kemudian ya Nasrani ataupun Nasara yang berpegang pada Injil. Ya, Nasrani singular, Nasara plural. Ya, Yahudi singular, ya. Kalau Yahud merujuk kepada plural form dia, ya. Itu istilah yang Quran guna, tuan-tuan. Yang sentiasa tuan-tuan akan jumpa, ya, bukan sekali dua je, berpuluh-puluh kali. Okey, ya. Jadi Nabi dah bagi tahu pada Muaz bin Jabal, kamu akan bertemu dengan ahli kitab. Ahli kitab ni dia ada knowledge agama lah. Ya, dia datang daripada kitab langit, kitab samawi, sama ada Taurat, Zabur ataupun Injil, kan. Jadi ajak mereka supaya supaya bersaksi bahawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Sekiranya mereka menyahut seruanmu, maka beritahulah bahawa Allah memfardukan zakat. Ya, sudah beritahu, ya, Allah fardukan zakat kepada mereka. Ia diambil daripada orang-orang kaya, serah kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Sekiranya mereka mentaati kamu dalam perkara tersebut, maka jagalah kemuliaan harta benda mereka. Maknanya harta benda mereka yang ada hubungan diplomatik dengan Islam, harta mereka dijaga oleh tentera Islam. Ya, nyawa mereka dijaga oleh tentera Islam. Ya, jadi jangan kita panggil, jangan salah lah. Ya, maknanya Islam hanya jaga orang Islam yang born Muslim saja. Tak, ya. Siapa-siapa saja yang masuk Islam walaupun sudah berusia tua, kita kata, ya, kita welcome dia. Kita bagi tahu dia, ya, bila dia masuk Islam, semua dosa-dosa yang lalu diampun. Dosa membunuh pun diampun, tuan-tuan. Dosa membunuh pun diampun, ya. Sebagai contoh, Wahsy yang telah membunuh Saidina Hamzah dalam perang Uhud, ya. Kemudian akhirnya dia dia masuk Islam, ya, dan tidak diambil tindakan jenayah bunuh terhadap dia, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab masa dia buat kita panggil, ya, pembunuhan tu, masa tu dia masih lagi dalam keadaan kafir. Okey, ya. Tu kalau kita boleh detailkanlah. Kemudian apa lagi? Sekiranya mereka menyahut seruan, maka beritahu mereka buat zakat. Jika ia diambil daripada orang kaya, serah pada orang miskin. Ya, sekiranya mereka mentaati kamu di dalam perkara tersebut, maka jagalah kemuliaan harta benda mereka. Kena jaga. Ya, takutlah doa orang yang dizalimi. Ya, Ittaqu da'watal mazlum. Ya, takutlah kamu akan dakwah ataupun doa, ya, orang yang dizalimi. Sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tidak ada penghalang di antaranya dengan Allah. Ya, jadi makna inna da'watahu, ya, sesungguhnya dakwah orang yang kena zalim itu, ya, tidak ada hijab, ya, laisa lahu, ya, laisa bainahu wa bainallahi hijabun, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muaz tinggal di Yaman sehingga Rasulullah wafat, ya. Abu Musa al-Asy'ari pula kembali menemui Rasulullah ketika baginda mengerjakan haji wada, ya. Jadi masa haji wada, ya, di masing-masing sahabat ni ada tugasan masing-masing. Macam Muaz ada tugasan dia sebagai gubernur, ya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari, ya, dia lebih tua, ya, dan dia kita panggil, ya, dia kita panggil istilahnya, dialah yang datang, ya, bertemu dengan Rasulullah masa musim haji. Muaz tak. Muaz gubernur, dia tak datang buat haji pada masa tu. Dia dah buat haji dah sebelum tu, ya. Tapi Abu Musa dia datang lagi. Maknanya peluang Abu Musa untuk bertemu dengan Nabi sebelum Nabi wafat. Okey, tuan-tuan, ada apa-apa soalan? Silakan. Ya, Kak Zainab ada apa? Ustaz, Khalid Al-Walid masuk Islam 6 Hijrah kan? Masuk Islam 8 Hijrah. Okey, terima kasih. Ya, sama. 8 Hijrah maknanya sebelum pembukaan kota Mekah. Ya, jadi 6 Hijrah tu yang masuk Islam ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Tapi dia menyembunyikan iman dia. Ya, dia tak cerita dia masuk Islam. Ya, sebab dia takut dengan bapa dia Abu Sufyan, bapa dia. Bapa dia gubernur Mekah. Ya, jadi dia senyap-senyap. Tahun yang ke-8 baru dia isytihar. Ya, tahun yang ke-8 tu bapa dia baru masuk Islam. Ya, Abu Sufyan masuk Islam, mak dia Hindun masuk Islam, adik-beradik dia, ya, termasuklah kita kata Yazid bin Abu Sufyan. Dia masuk Islam, ya, dan adik-beradik lain. Ya, sedangkan kakak dia, ya, kakak lain mak lah, Ummu Habibah ataupun Ramlah binti Abu Sufyan, itu dah masuk Islam lebih awal lagi, ya, sehingga dapat hijrah ke Eritrea, Ethiopia.
Tetapi Khalid bin Al-Walid lewat, ya. Dia bersama dengan salah seorang keluarga dia juga, ya, yakni Amru bin Al-As. Kedua-duanya datang, ya, untuk masuk Islam di Madinah, ya, pada awal tahun yang ke-8 Hijrah. Ya, kemudian mereka balik, ya, dan merekalah, ya, yang telah mengubah landscape peperangan, ya, Islam, ya, kerana mereka adalah, ya, tokoh hebat dalam perang, ya. Amru bin Al-As biasa jadi panglima perang. Ya, Khalid begitu juga, ya, sayap kanan dalam pasukan berkuda, ya. Jadi oleh kerana itu mereka masuk Islam tu, itu plus point kepada umat Islam. Tapi pada tahun yang ke-8, ya, kalau mereka masuk lepas pada pembukaan kota Mekah, mereka tak dapat title Muhajirin, ya. Muhajirin yang berhijrah mesti berlaku sebelum daripada pembukaan kota Mekah. Kalau lepas pembukaan kota Mekah tak ada nilah, ya. Kita kata tak ada lagi title Muhajirin. Tak dapat lagi pahala hijrah macam orang dulu-dulu, kita kata. Okey, ya, ada apa lagi? Silakan Kak Lis ada apa? Ya, Kak Shima ada apa? Kak Mariatun, ya, Shirin, silakan kalau ada soalan. Di chat tu ada apa tu? Oh, tu Kak Mariatun, ya. Okey, ada apa tuan-tuan? So far so good, okey. Tak ada apa, ya. Haji wada', ya. Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil hajjatul wada'. Ya. Hajjah, ya, hajjatul, ya, wada', ya, waw, dal, alif, hamzah. Wada', ya. Kita bisa sebut wida', ya. Sebenarnya adalah wada' yang lebih betul, yang lebih standard, tuan-tuan, ya. Pada tahun ke-10 Hijrah, apa yang berlaku? Tahun yang ke-10 Hijrah. Tahun yang ke-10 Hijrah, Rasulullah mengerjakan haji, ya, hajjatul wada'. Dipanggil sebagai hajjatul hajjah kerana itu adalah, ya, satu-satunya haji yang Nabi buat. Haji itu lafaz umum, ya. Jadi haji itu lafaz umum. Kalau hajjatun, ya, hajjatun, dia merujuk kepada singular. Ya, bentuk singular, tuan-tuan, ya. Jadi pasal boleh disebut singular, pasal itulah the only haji yang Nabi buat, tuan-tuan, ya. Jadi apa kita panggil, ya, apa dia punya signifikan, ya, tuan-tuan, ya. Kerana itulah the one and only haji yang Nabi buat. Nabi tak ada contoh haji yang lain. Ya, sebab tu ketika orang tengok Nabi buat haji qiran. Kerana Nabi tak buat umrah sebelum datang, ya, ke Mekah. Ya, sebelum wukuf di Arafah. Dan Nabi tak buat umrah selepas selesai mengerjakan haji. Jadi Nabi punya haji adalah haji qiran. Nabi gabungkan antara dua, ya. Cuma kita panggil, ya. Kita faham, ya, bahawasanya, ya, bila disebut tentang haji qiran ataupun haji ifrad ni, ya, kalau haji ifrad dia buat umrah dululah. Ya, tapi kalau haji ifrad dia buat haji dulu, lepas tu buat umrah, ya. Jadi haji tamattu kebanyakan para sahabat buat. Even Nabi pun sebut, ya, kalau aku dipanjangkan usia pada tahun depan, ya, iza jaa al-amul muqbil, ya, kalau sampai tahun ke depan insya-Allah, ya, insya-Allah Nabi kata, ya, aku akan buat haji apa, ya, haji tamattu. Nabi nak buat haji tamattu juga. Sebab tu, ya, sebahagian para ulama sebut haji tamattu yang afdal. Kerana Nabi merancang nak buat tapi tak sempat buat sebab Nabi diwafatkan. Macam juga, ya, Nabi nak buat puasa hari Tasu'a, hari 9. Ya, tetapi Nabi tidak dipanjangkan usia. Ya, maka Nabi tak buatlah, ya, tapi dia termasuk sunnah hamiyah, sunnah yang sangat dituntut kita melakukannya, kata Imam Syafi'i, kerana Nabi sudah berhajat dan didengar oleh para sahabat. Cuma Nabi tak sempat buat, ya. Sebab sebelum tu Nabi tak tahu. Ya, Nabi tak ada maklumat bahawasanya orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari yang ke-10 Muharram tu. Ustaz, Ya. kalau Nabi tak sempat buat, lepas tu kita buat, itu kira kita ikut sunnah juga ke? Ya, betul. Ya, sebab tu Imam Syafi'i dia sebut sunnah yang Nabi tak pernah buat. Nabi merancang tapi tak sempat direalisasikan, ya. Kerana Nabi diwafatkan oleh Allah, dia tetap menjadi sunnah juga. Dia panggil sunnah hamiyah. Ya, Kak Maritum boleh catat hamiyah. Hak simpul, ha mim ya tak marbutah, hamiyah. Sunnah hamiyah adalah sunnah yang tetap kita lakukan juga, dapat pahala, tuan-tuan. Nabi tak buat sebab Nabi tak sempat buat. Nabi diwafatkan oleh Allah, ya. Macam kita kata, apa kita panggil, ya, puasa Muharram jugalah. Ya, Nabi banyak puasanya pada Syakban, ya, tapi puasa Muharram pasal apa? Tak banyak dengan Nabi puasa. Even 9 hari bulan pun Nabi tak puasa kerana Nabi baru diberitahu,
ya, tentang apa, tentang kelebihan Muharram ni di hujung usia baginda, ya. Jadi peringkat awal Nabi tak buat lah. Tapi bila Nabi tahu Nabi nak buat tapi tak sampai, ya, tak kesampaian kerana Nabi telah diwafatkan. Jadi tetap kat Madiatun. Kalau Nabi merancang nak buat, tetap, ya, menjadi satu tuntutan juga buat, tak ada masalah. Ya, Terima macam kasih, Ustaz. kita sama. Contoh di Mekah dulu, ya. Ketika orang Arab Quraisy masuk Islam, ya. Nabi ada sebut pada Aisyah. Nabi kata kalaulah, ya, tak kerana orang Arab Quraisy ni baru je masuk Islam, baru saja meninggalkan jahiliah, pasti aku akan robohkan Kaabah ni, aku akan buat balik ikut dia punya prototype, ya, macam yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Ya, prototype asal Kaabah tu, ya, dia masukkan apa, ya? Dia masukkan masukkan Hijr Ismail, ya, ke dalam ni, ya. Haji Fakri nak tanya soalan ke? Ya Ustaz, maknanya dari segi hukum Ustaz, ada yang Nabi buat dan ada yang Nabi cakap tak buat. Ada tak dari segi urutan keutamaan atau aula dari sudut Aulawiyat. ibadah lah? Kita panggil aulawiyat, ya, ataupun priority. Ya, dah tentu, ya. Prioritinya ialah yang Nabi perintah. Yang pertama yang Nabi cakap, Nabi perintah. Yang kedua yang Nabi buat. Ya, yang ketiga, ya, yang Nabi endorse. Jadi kalau sunnah kita panggil yang pertama sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah sunnah yang paling tinggi sebab Nabi perintah. Ya, Nabi kata sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang, tu perintah. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Ya, itu secara umum je. Ya. Ambillah oleh kamu manasik haji itu daripada aku. Ya, ambillah daripada aku cara mengerjakan haji dan umrah. Nabi bagi tahu. So kena buatlah. Ya, jadi secara umum kita kata kalau Nabi buat, ya, kiran, patutnya kita buat kiran lah, kan. Tetapi macam tadilah, ya, dalam bab ni ada sedikit perselisihan pendapat kerana, ya, Nabi pernah sebut, ya, Nabi buatnya kiran. Ya, tetapi Nabi pernah sebut kalau aku dipanjangkan usia pada tahun depan, nescaya aku akan buat tamattu'. Jadi yang mana satu lebih utama? Tamattu' ke ataupun kiran? Jawapannya tamattu'. Ya, pasal Nabi kata aku akan buat. Dan Nabi pun suruh para sahabat, siapa yang datang untuk buat haji, dia tak bawa binatang sembelihan, ya, maka, ya, dia buat tamattu'. Maknanya dia buat umrah, kemudian selesai umrah, dia tunggu saja sampai datangnya waktu wukuf, baru dia buat wukuf. Ya, jadi maknanya Nabi sendiri galakkan. Jadi oleh kerana Nabi galakkan dan Nabi pun merancang nak buat tapi tak sempat buat, maka yang Nabi sebut, Nabi perintah tu yang ranking paling tinggi. Kita panggil sunnah dalam bentuk qauliyah perkataan. Yang kedua baru yang amaliyah yang Nabi buat. Ya, sunnah amaliyah. Ya, ataupun sunnah fi'liyah dipanggil yang Nabi buat. Yang Nabi buat apa tuan-tuan? Ya, yang Nabi buat ni maknanya macam tadilah kiran lah. Kiran boleh buat, boleh. Ya. Kalau ifrat Nabi tak pernah buat, tapi Aisyah buat dan Nabi endorse. Ya, kalau nak kira dia jatuh bawah sekali lah tuan-tuan. Tapi kita di Malaysia biasanya diberi perhatian, ya, kepada haji ifrat. Haji ifrat ni bergantung. Kalau kita sampai awal sangat, tamattu' lah. Kalau kita sampai kemudian dah hujung, tuan-tuan ada pilihan sama ada kiran ataupun ifrat. Tapi bagi orang yang sibuk, ya, bagi orang yang tak sempat kita kata, ya, memang tak sempat nak buat umrah sebelum atau selepas. Contoh macam doktor-doktor pakar Institut Jantung Negara yang kita panggil pesakitnya, pasiennya dah menunggu untuk dibedah. Jadi dia nak pergi buat haji, ya. Kalau tidak bila nak buat hajinya? Jadi dia pergi buat haji, ya, tapi duduk di Mekah lebih kurang berapa hari kita kata, ya, ada 8 hari je duduk di Mekah. Ya, contoh kita kata ataupun 10 hari lah. Dia datang pada 4 Zulhijjah, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 10 hari. Ya, dia ada 10 hari je tuan-tuan. Dia tak pergi Madinah, dia tak buat umrah. Ya, dan dia tak buat umrah sebelum haji dan selepas. Ya, dia niat sekali je, mana dia niat kiran. Itu sesuailah dengan keadaan dia. Ya, kiran tu yang terbaik untuk dia pada masa tu. Tapi kalau dia ada masa, ya, maka dia boleh buat tamattu'. Datang buat tamattu'. Kerana Nabi tekan tamattu'. Ya, Nabi personally buat kiran. Dan ketika Aisyah buat ifrat, Nabi endorse. Jadi tiga-tiga dia tuan-tuan. Yang mana satu? Kalau ikut nak ranking, ya, dah tentulah haji tamattu' yang paling tinggi. Ya, nombor 2 kiran, nombor 3 ifrat. Ya, tapi macam tadilah, ya, para ulama ni dia ada pandangan-pandangan yang berbeza. Ya, jadi kalau kita kata Nabi buat ifrat, tak betul. Pasal Nabi tak buat ifrat. Ya, sebab Nabi tak ada buat umrah sama ada sebelum haji atau selepas.
orang yang tak buat umrah langsung sebelum atau selepas haji, maka hajinya dipanggil qiran. Tetapi kalau orang yang buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji, ya itu tamattu'. Kalau orang tu buat haji dulu, kemudian baru buat umrah macam Aisyah, itu dipanggil ifrad. Jadi kita dah ada dah. Ya, Jadi cuma apa kita panggil, ya, ustaz ada sebut tentang beberapa perkara yang mungkin ada persisian pendapat, ya. Jadi ustaz dah check balik, ya. Ustaz nak betulkan balik, luruskan balik, ya, kefahaman kita bahawasanya bagi orang yang buat ifrad, ya, dan juga buat yang buat qiran, ketika dia datang dia tawaf kudum, ya, dia tawaf kudum makna tawaf selamat datang, dan dia boleh buat sa'i haji dah, siap sa'i haji. Ya, sa'i haji itu dianggap sebagai sa'i fardu, sa'i wajib. Jadi dia pergi wukuf di Arafah, ya, dia melontar, kemudian dia datang balik Mekah, ya, dia hanya buat tawaf apa? Ya, dia hanya buat tawaf wajib, ya, tawaf ifadah saja. Tak perlu lagi buat sa'i, tuan-tuan, ya. Itu confirm, ya, ustaz dah cek dalam beberapa kitab, ya, itu memang dia punya hakikat. Jadi betul lah macam Syirin sebut. Kalau Syirin ingat, ya, Syirin ada sebut cerita tentang quote, ya, quotation yang dibuat oleh oleh Syekh Mubarak Furi. Betul lah tu, memang betul, ya. Jadi maknanya bagi orang yang buat ifrad dan juga buat qiran, bila dia datang dia tawaf kudum saja, ya. Dia sebab dia tak buat umrah, dia tawaf kudum saja. Kemudian dia terus pergi ke tempat sa'i, dia buat sa'i siap-siap. Seperti mana Nabi, ya, buat sa'i, sebab Nabi buat haji qiran. Nanti bila dia wukuf di Arafah, pergi ke Mina melontar, bila dia balik ke Mekah, ya, dia hanya perlu tawaf saja, tawaf haji. Tak perlu lagi sa'i, ya. Maknanya buat tawaf tanpa sa'i selepas melontar, ya. Kalau masa dia datang dia buat sa'i wajib tanpa tawaf wajib. Tawaf dia buat tapi tawaf kudum saja. Macam itulah, tuan-tuan. Ya, itu dia punya itu apa yang Nabi buat. Jadi pertanyaan Haji Fakri tadi, ya, kat mana kita nak tahu yang mana keutamaan pada yang Nabi perintah, ya, yang Nabi perintah dulu, yang pertama. Yang kedua yang Nabi buat, yang ketiga yang Nabi endorse, ya. Jadi contoh kita kata, ya, Nabi suruh, ya, maka jadi keutamaan. Tapi kadang-kadang Nabi tak suruh, Nabi sendiri buat personally. Sebab ada benda yang Nabi buat, ya, dia tak jadi sunnah yang kita boleh ikut. Ya, contoh kita kata Nabi kahwin lebih daripada 4 contoh, tu tak boleh ikut, tuan-tuan. Itu khusus untuk Nabi saja. Ya, contoh kita kata air wuduk Rasulullah. Bila Nabi wuduk, para sahabat tadah wuduk tu. Para sahabat gunakan balik, ya. Jadi kita orang biasa tak perlu, tak ada tuntutan, tuan-tuan. Ya, kemudian apa lagi kita kata, ya, dalam bab yang berkaitan dengan tahajud sebagai contoh. Bagi kita, ya, hanyalah dalam bentuk sunnah muakkadah saja, ya. Kalau puasa selepas Ramadan yang terbaik adalah puasa Muharram. Kalau solat, ya, selepas daripada solat fardu yang terbaik adalah solat malam. Ya, dan solat malam mudah aja, tuan-tuan. Dia dimulai dengan ba'diyah isyak. Ya, tuan-tuan, ba'diyah isyak jangan tinggal, dan terutamanya bulan Muharram ni buat 4 rakaat. Ya, sebab itu permulaan sembahyang malam. Ya, buat ba'diyah isyak 4 rakaat. Boleh dengan 2 salam atau 1 salam. Kemudian tuan-tuan buat witir siap-siap, ya. Seperti mana Abu Bakar bimbang takut tak terjaga malam. Kalau tuan-tuan terjaga malam, fokus pada tahajud, zikir, doa dan yang lain-lain saja, tuan-tuan. Maknanya kita dah selesai dah, ya. Jadi sembahyang malam tu, ya, boleh dibuat mulai ba'diyah isyak tu sembahyang malam dah. Ya. Yang sunat tidur dulu baru bangun buat itu tahajud, tuan-tuan. Ya, tahajud pun solat malam juga. Jadi solat malam terbahagi 2. Solat malam yang tidak perlu didahului dengan tidur dan solat malam yang didahului dengan tidur. Kalau sebelum tidur apa, ya? Sebelum tidur ba'diyah isyak dan witir. Kalau selepas bangun tidur kita panggil tahajud, ya. Tahajud ni maknanya terbukalah, ya. Dan berapa rakaat pun terserah kita kata, ya. Walaupun Nabi adalah kebiasaan kan, kalau malam Ramadan biasanya 8+3 lah ataupun 10+1. Tuan-tuan boleh pilih lah. Ya, 10 rakaat, ya, tahajud dengan 1 witir. Ya, Nabi juga pernah buat witir 3, 5, 7 Nabi pernah buat. Ya, dan semua itu ada contoh, tuan-tuan, ya. Ada detail lah. Itu dalam kitab Bulughul Maram, ya, ataupun Syama'il kita boleh cerita detail, ya. Tapi dalam kitab sirah ni biasa kita touch and go lah, tak ada detail sangat, melainkan tuan-tuan tanya ustaz jawab lah. Okey, ada apa? Ya, silakan. Ada soalan setakat ni kalau ada? So Ustaz, sunnah Yes. hamiyah ni ranking yang keempat lah. Sunnah hamiyah ni, ya, dia tak adalah ranking yang keempat sebab susah nak letak. Pasal, ya, Nabi suruh, ya, kalau ustaz dia masuk dalam ranking pertama juga.
Pasal Nabi suruh secara tak langsung. Nabi kata, ya, bila datang tahun depan, iza jaa al-amul muqbil, bila datang tahun depan, insya-Allah Nabi kata, ya, sumna, ya, al-yaumat tasi', ya, kami pasti akan puasa pada hari yang ke-9. Nabi kata kami, Nabi tak kata aku. Kalau Nabi kata aku, mungkin khusus untuk Nabi, tapi Nabi kata kami. Kita lah maknanya, kita akan puasa pada hari ke-9. Jadi itu secara tak langsung adalah perintah tu. Jadi bila dia perintah, dia masuk kategori perintah Nabi. Walaupun Nabi tak pernah buat. Ya. Kalau apa kita panggil, ya. Contoh kita kata apabila berlaku gerhana. Ya, gerhana matahari atau gerhana bulan, maka solat. Pada zaman Nabi, Nabi tak pernah sembahyang gerhana bulan. Sebab gerhana bulan tak pernah berlaku zaman Nabi. Tapi pernah tak Nabi sembahyang sunat gerhana matahari? Pernah, kerana berlaku. Ya, berlaku, ya, pada apa kita panggil, pada masa anak Nabi, ya, Ibrahim, anak dengan Maria itu meninggal dunia, ya, Allah takdirkan berlaku gerhana matahari, ya, bukan sebab kematian tu gerhana tak, ya, kebetulan kita kata, ya, Allah nak buat. Maka Nabi telah mengumpulkan para sahabat untuk mengerjakan solat gerhana, ya, gerhana matahari. Gerhana bulan Nabi tak pernah buat, tapi ada tak perintah? Ada. Ya, sebab gerhana ni adalah fenomena alam yang Allah yang Allah buat. Sama ada dia bersifat gerhana bulan malam atau gerhana matahari siang. Nabi tak pernah buat. Kita nak masukkan dalam kategori mana? Bukan perbuatan Nabi lah, tetapi dia ada perintah, ya. Jadi dia masuk kategori yang pertama juga. Ya, macam sunnah hamiyah tadi. Yang Nabi memang nak buat. Dan Nabi kata kami akan puasa sumna. Ya, sumna tu dari segi grammar maknanya past tense tu, ya, tapi past tense di situ dengan makna confirm kami akan buat. Pasti kami akan buat sumna, ya. Sebab bila kita guna apa kita panggil past tense, ya, sebenarnya dia memperkuatkan makna tu. Dia bukan makna past tense, dia tetap makna future tense, ya. Dia punya grammarnya, dia tensesnya dia past tense. Tapi maknanya future, ya. Itu yang pening kepala kadang-kadang orang belajar kan, ya, itu yang syahid tu belajar. Ya, pasal yang tu payah sikit, ya. Sebab grammatically dia past tense. Tetapi, ya, in terms of meaning, dia adalah future tense, dia future. Tapi macam mana? Ya, itu memang kaedah dalam bahasa Arab. Ya, contoh macam orang kahwin kan, ya, dia kata aku nikah, bukan aku nikahkan kau, ya, tapi aku telah nikahkan kau. Sedangkan belum nikah lagi. Pasal berguna telah, pasal berguna past tense untuk makna, ya, untuk makna emphasis, ada makna emphasis kat situ, tuan-tuan. Ya, when you want to emphasize something, you use past tense. Ya, instead of present tense or future tense. Yang itu konsep tu kita kena faham. Ya, konsep itulah, ya, yang bukan grammar saja. Dia go beyond grammar, tuan-tuan. Bila konsep tu go beyond grammar, yang itu kita panggil balaghah, rhetoric. Rhetoric itulah yang kena mikir lah, ya. Dia high level lah sikit, tuan-tuan. Dia bukan grammar per se. Ya, dia adalah rhetoric. Rhetoric tu tinggi lah. Ya, kena belajar habis grammar dulu baru boleh naik ke retorik. Sikit-sikit Ustaz sebut juga dalam mengajar hadis, mengajar tadabbur Quran, ya, dalam kitab sirah dan sebagainya. Tetapi kita tak pergilah secara detail lagi sebab bukan masanya lagi, belum lagi, tuan-tuan. Okey, ya, ada lain silakan, ada apa? Ni Ustaz mungkin tak relevan tapi dalam konteks ayat Quran dia ada mengajar bagaimana nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim ada doa, Nuh ada doa dan sebagainya. So kalau Ustaz kata tadi dari segi keutamaan tu, where do we position yang the Doa. ibadat atau perkara walaupun itu syariat bukan nabi, tapi how do we position that, Ustaz? Secara umum, ya, soalan yang baik, ya. Secara umum memang ada kaedah dalam fiqh kita panggil syar'u man qablana, ya. Maknanya syariat orang yang datang sebelum kita. Mana syariat Ibrahim? Contoh, ya, sebelum Isra' Mi'raj berlaku, ya, tak ada solat 5 waktu. Solat 5 waktu tahun yang ke-11, ya. Selepas Nabi kewafatan daripada Khadijah wafat, ya, Nabi ditolak dakwah Nabi, kemudian berlaku Isra' Mi'raj tahun yang ke-11 kenabian. Masa tu Nabi masih di Mekah, bukan cerita hijrah lagi, ya. Jadi sebelum daripada tahun ke-11, ya, ada tak solat mengikut agama Nabi Ibrahim? Ada. 2 rakaat, ya, pada waktu subuh dan pada waktu maghrib. 2 rakaat, ya, dan dia 2 waktu saja. Jadi kita pakai syariat sebelum kita. Tapi bila datang syariat baru itu dia menasahkan,
ya, dia abrogate ya syariat yang datang sebelum tu. Contoh kita kata macam agama lain sama, agama Nabi Musa pun ya, sama juga sembahyang dua waktu dan 2 rakaat ya. Jadi oleh kerana itu puasa tu macam tadilah ya. Contoh macam puasa 10 hari bulan ya. 10 Asyura memang zaman Nabi Musa lagi dah buat. Ya, kerana mereka mensyukuri nikmat Allah selamatkan mereka daripada Firaun. Ya, zaman kita buat juga ya, tak ada larangan kita kata. Jadi positioning tu nak letak kat mana tuan-tuan ya, dia termasuk kalau perkara tu syariat terdahulu dan Nabi mengulanginya, Nabi buat, maka dia duduk di ranking yang pertama juga tuan-tuan. Dia jadi ranking pertama ya. Selagi tidak ada abrogation datang daripada Allah, daripada wahyu Quran contoh. Ya, kalau Allah contoh macam kita kata orang dulu kan zaman Nabi Musa. Ketika mereka melakukan dosa besar, mereka menyembah berhala, mereka kena bertaubat. Taubat zaman dulu kena bunuh diri. Ya, bunuh diri ataupun bunuh orang lain. Ya, aku bunuh kau, kau bunuh aku, sama-sama tikam kita kata. Ya, zaman Nabi Muhammad SAW sudah diberikan rukhsah keringanan. Tak perlu lagi bunuh diri, ya. Tapi mereka kena taubat, kena istighfar, kena bersungguh-sungguh meninggalkan perkara tersebut. Jadi dari segi ranking macam mana tuan-tuan? Ya, kita nak pakai yang dulu ke yang pakai sekarang? Kalau ada abrogation, ya, ada nasah, ya, berlaku, ya, pemansuhan, maka kita pakai yang terbaru. Tapi kalau tak ada, kekal yang dulu-dulu juga, ya. Termasuklah apa lagi kalau boleh Ustaz boleh sebut, ya, tentang nikah, ya, nikah dengan mas kahwin tangguh, ya. Contoh ketika Nabi Syuaib ya menikahkan anak perempuannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, dengan mas kahwin yang dibayar secara tangguh selama 8 tahun. Ya, jadi Nabi Syuaib sebut ya, inni unkihuka, ya, aku nak kahwin, nak nikahkan kau dengan salah seorang daripada dua anak aku ni yang duduk depan dia ni. Ya, ala antak jurani, dengan syarat ya engkau bayar dia punya ujrah ataupun bayar dia punya mas kahwin sama niya hijaj selama 8 kali haji. 8 kali haji maknanya 8 tahun lah, sebab 1 tahun 1 haji je. Jadi oleh kerana itu Nabi Musa bayar secara ansuran, potong gaji, sebab walaupun dia anak raja, anak angkat raja, tapi ketika dia lari daripada Mesir, dia tidak membawa apa-apa bekalan, tak ada apa-apa tuan-tuan, dari segi harta tak ada. Dia makan pun pucuk-pucuk kita panggil daun-daun kayu je. Ya, sampai pecah-pecah ya, bibir dan mulut dia. Jadi maknanya dalam konteks tadi, ya, perkahwinan dengan menggunakan mahar atau mas kahwin secara bertangguh sudah ada sejak zaman Nabi Musa, Nabi Syuaib. Adakah kekal sampai sekarang? Sama tuan-tuan. Ya, boleh. Piramli pun sebut, aku nikahkan di kau Fulan bin Fulan dengan Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya RM80 hutang. Boleh tak? Boleh. Itu syariat yang sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Mana terpakai. Doa-doa lagi terpakai lah tuan-tuan. Ya, doa-doa yang kita pakai ini doa-doa orang terdahulu. Contoh ya, ayat 10 surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, mereka ni hidup pada zaman sebelum Islam. Ya, sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana, sama. Ya, ayat 23 surah Al-A'raf, ya. Itu doa orang dulu, boleh tak pakai? Doa secara umum semua masih terpakai. Walaupun bukan Nabi Muhammad yang berdoa, tapi kadang-kadang ada juga doa tersebut disebut oleh Nabi. Ya, contoh ya kita kata ayat yang ke berapa tu? 173. Ya, doa Nabi Ibrahim ya diulang balik oleh Nabi Muhammad dalam perang Badar. Ya, apa dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ayat 173 kan? Surah Ali Imran. Hasbunallah, cukuplah Allah ya sebagai penolong, ya, wa ni'mal wakil, dan Allah lah penolong yang terbaik. Jadi itu adalah doa, asalnya doa Nabi Ibrahim ketika dimasukkan dalam api. Ya, doa tu zaman dulu, ya. Tapi sebab Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad lebih daripada 3000 tahun. Tapi zaman Nabi Muhammad, ya, Nabi tak pernah dibakar masuk dalam api, tak pernah. Tapi Nabi gunakan ketika berhadapan dengan musuh. Nampak jumlah musuh 1000 orang, ya. Sedangkan Nabi dan para sahabat hanya 305 orang saja. Maka Nabi pun sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi makna doa yang sama, boleh terpakai. Sama ada Nabi mengulanginya ataupun secara umum Nabi tak ulang, tapi ada termaktub dalam Quran. Masih ranking pertama lagi tuan-tuan. Okey, ada apa lagi? Sila tuan-tuan. Tak ada? Kalau tak ada, ya,
itulah juga satu-satunya ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah. Muka surat yang ke-329. Baginda keluar mengerjakan haji pada 5 Zulkaidah. Jadi disebut di sini 5 Zulkaidah melantik Abu Dujanah Al-Ansari sebagai penggantinya di Madinah. Tapi kalau 5 Zulkaidah ni tak tepat lah tuan-tuan. Pasal Nabi sampai di Mekah pada 4 Zulhijjah. Jadi kalau 5 Zulkaidah mana hampir sebulan perjalanan Nabi tak. Perjalanan Mekah Madinah biasanya 8 hari. Lebih pun 10 hari tuan-tuan kalau berlaku sandstorm, kalau berlaku cuaca ekstrim, jadi akan ambil masa 10. Paling tinggi pun mungkin 12 hari. Macam mana 5 Zulkaidah? Bukan 5 ni. Kemungkinan 25 tuan-tuan. Boleh agaklah. 25, Jadi kalau 25 kita kata, 25 Nabi tidur semalam di apa kita panggil di Bir Ali, Nabi bermalam di Bir Ali. Semalam kita tak sempat lah. Kita touchdown aja biasanya sampai Bir Ali, kita pun berwuduk kemudian apa kita panggil solat sunat wuduk antaranya, naik kenderaan kita pun mula pasang niat dan bertalbiah lah 25. Kalau 26 Nabi bertolak tidur semalam. 26, 27, 28, 29, 30 dah 5 hari dah. Kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Maknanya ada 9 hari perjalanan Nabi daripada Al-Madinah daripada Bir Ali sampailah ke Makkah. Sebab Nabi sampai pada 4 hari bulan. 4 hari bulan Zulhijjah Jadi 25 tidur semalam di Bir Ali, mana 26 Nabi bertolak. 26, 27, 28, 29, 30. 1 2 3 4. 4 Nabi sampai. Nabi duduk di Mekah selama 5 hari 4 malam. 4, 5, 6, 7, 8. 8 Nabi keluar ke Mina. Esoknya 9 Nabi pergi wukuf. Itu memang dah ada dia punya ni tuan-tuan ada dia punya sequence dia, time sequence dia. Jadi tak logik 5 Zulkaidah, tak logik. Yang ada tertinggal ni 25 mungkin, besar kemungkinan Jadi 25. Tuan-tuan betulkan lah. Jadi mungkin boleh nanti Shirin boleh tengok dalam Ar-Rahiqul Maktum, betul tak dia punya tarikh tu. Jadi yang pasti Nabi tidur semalam. Jadi kalau 25 sampai di Bir Ali, kemudian tidur 1 malam, esok maknanya 26 siang tu Nabi bertolak. Jadi kalau kita kata 5 tak menasabah sebab perjalanan ke Mekah tak akan ambil masa sebulan. Impossible lah tuan-tuan, terlama sangat. Too long a time. Dan melantik Abu Dujanah Al-Ansari sebagai penggantinya di Madinah. Jadi tak boleh tinggalkan begitu saja. Bila Perdana Menteri keluar negara, dah tentu timbalan tak boleh ikut. Bukan kata timbalan tu tak penting, tapi siapa nak take care persoalan negara tu, siapa nak jadi caretaker. Jadi caretaker dah tentulah timbalan Perdana Menteri ataupun timbalan kedua, tu wakil dia secara automatik, kita fahamlah. Jadi Abu Dujanah dia tak pergi untuk buat haji di Madinah, di Mekah, dia duduk di Madinah. Bilangan muslimin yang menyertai rombongan haji Rasulullah menjangkau 90,000 orang. Rasulullah SAW berihram haji ketika menaiki tunggangan. Kemudian bertalbiyah, panggilanmu ya Allah disambut. Labbaik Allahumma labbaik. Sampailah habis kita kata. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Laka wal mulk. Nabi ulang biasanya 3 kalilah. Labbaik Allahumma labbaik habis lepas tu Nabi ulang 2 kali, Nabi ulang 3 kali, kemudian berhenti kejap. Kemudian sambung lagi 1 2 3, berhenti kejap 1 2 3. Macam itulah biasanya yang sabit daripada banyak riwayat. Rasulullah sentiasa meneruskan perjalanan sehingga sampai di As-Saniyatil Ulia, yakni Saniyatil Qada, nama lain dia. Pada waktu pagi apabila melihat Kaabah, baginda pun berdoa, ya Allah tambahkanlah kemuliaan. Tambahkan kemuliaan, tambahkan keagungan, pengaruh dan kebaikan kepadanya, kepada Kaabah ni. Kemudian baginda tawaf di Kaabah. Tawaf Nabi itu adalah tawaf kudum, dipanggil tawaf selamat datang. Jadi istilam Hajar Aswad, istilam. Istilam ni boleh isyarat saja, kalau kita jauh isyarat saja. Kalau tidak kita boleh sentuh, ataupun kita boleh gunakan benda lain. Macam Nabi menggunakan tongkat baginda lah. Jadi kalau masuk umrah, Nabi umrah tu yang kali pertama, ketika Nabi masuk ke Mekah tu, Nabi umrah di atas unta. Kerana jamaah ada 1,500 orang nak tengok macam mana Nabi buat.
Jadi kalau Nabi di bawah, orang belakang mungkin tak nampak lah. Tapi bila Nabi naik atas unta, orang tengok, ya, dan dia orang nampak, oh macam ni rupanya cara buat dia. Kemudian baginda tawaf di Kaabah, ya, istilam Hajar Aswad, solat 2 rakaat di makam Ibrahim, ya, di belakang makam Ibrahim selepas habis daripada apa kita panggil tadi, daripada tawaf. Kemudian meminum air Zam-Zam dan bersa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ya, dengan menunggang tunggangannya. Jadi peringkat awal kerana ada 90,000 orang Madinah dan kawasan sekitar. Campur dengan orang Mekah dan kawasan sekitar, dia jadi 124,000 ataupun 144,000 paling ramai. Ya. Kemudian apabila mendaki Bukit Safa, baginda berkata, tidak ada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah. Ya, Allah Maha Besar. Ya, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang esa. Allah yang melaksanakan janjinya dengan menghancurkan tentera Ahzab. Ya, wa hazamal ahzab wahdah. Pada 8 Zulhijjah, Rasulullah menuju ke Mina dan bermalam di sana. Jadi inilah 8 Zulhijjah, Nabi datang daripada Mina lah. Ini kena tunjuk di carta tuan-tuannya baru dapat. Okey, ya, selesailah, ya. Pendek saja bab Hajatul Wada' tu, pendek saja. Ya, mungkin kita boleh sambung. Sebelum sambung, kalau ada apa-apa soalan silakan. Ya. Apa kita panggil, ya, dia punya yang berkaitan lah, ya. Cerita Muharram pun boleh, tuan-tuan, ya, cerita tentang haji pun boleh, ya, ataupun cerita tentang Syariah, ya, Sayyidina Ali dan Muaz bin Jabal yang dihantar ke Yaman, tuan-tuan. Ya, jadi Ali dia datang balik untuk buat haji bersama Nabi, ya, dia balik dia jumpa Nabi di Mekah. Kemudian nanti dia follow Nabi baliklah, ya, ke Madinah, ya. Kerana apa dia balik, ya, kerana kita tahu, ya, dia yang mengendalikan jenazah Nabi. Ya, Sayyidina Ali lah yang memapah Nabi ketika sakit bersama dengan Sayyidina Abbas, ya. Sayyidina Ali juga terlibat dalam memandikan jenazah Nabi, ya, dan juga memasukkan Nabi ke dalam liang lahat. Ya, jadi maknanya, ya, Haji Bakri. Ustaz, Ya. saya nak minta Ustaz punya viewpoint lah. Isu awal Muharram, terima WhatsApp yang kata puasa, yang spesifik doa sebab awal Muharram ni Ustaz. Dia akan orang lihat isu antara fahaman-fahaman. Tapi kalau itu kita tolak ke tepi, what exactly yang sepatutnya kita lakukan bila ma'al hijrah ni? Bukan orang punya argument ni, puasa tak salah, nak puasa bukannya kita buat jahat, dia kata. Tapi tak syariat. So maybe isu ni memang berlaku di kalangan masyarakat kita, tapi how best kita handle this question? Okay. Soalan yang baik, ya. Jadi macam biasalah tuan-tuan, ya. Ustaz dah bawa hadis tadi. Ya, hadis tu bunyinya apa? Ya, afdalu siyam ba'da Ramadan. Hadis ni sahih tuan-tuan, ya. Seutama-utama puasa selepas Ramadan. Mana puasa sunat lah. Sebab Ramadan tu puasa wajib. Seutama-utama, seafdal, ya, puasa selepas Ramadan adalah puasa Muharram. Ya, puasa Muharram tu makna puasa apa tuan-tuan? Puasa sunat. Ya, ada tak disebut khusus hari-hari tertentu? Memang ada dalam hadis yang lain. Ya, puasa hari yang ke-10, hari Ashura, ya. Kemudian puasa hari ke-9 Tasu'a kerana nak membezakan puasa kita dengan orang Yahudi, kan. Kemudian macam biasalah, ya, puasa Isnin Khamis yang berlaku pada bulan Muharram, puasa 13, 14, 15, ya. Cuma pada hari-hari lain ni adakah ia juga dianggap, ya, bagus puasa? Kalau banding dengan bulan-bulan lain memang betul, tuan-tuan. Kerana perkataan Nabi tadi, ya, afdalus siyam ba'da Ramadan, ya, puasa yang paling utama selepas Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, ya. Dan Nabi sebut, ya, Muharram ini huwa syahrullah, ia adalah bulan Allah, maknanya the whole month tu. Kalau Zulhijjah, ya, yang terbaik bagi Zulhijjah ni 10 hari pertama. 9 hari, ya, boleh puasa, termasuklah hari ke-9 hari Arafah, hari ke-10 kita menyembelih. Ya, memang disebut, ya. Tidak ada mana-mana hari yang amal soleh itu, ya, yang dilakukan itu lebih baik, ya, berbanding dengan hazihil ayyam, ya, ayyamul ashar, ya, yang lebih baik daripada 10 hari ini. 10 hari itu hari apa? Daripada 1 Zulhijjah sampai 10. Ya, tapi yang lebih-lebih itu tak disebut kelebihan dia. Ya, adalah hari tasyrik sebagainya, kan, hari
kita menjemur daging, ya, kemudian bagi makan orang dan sebagainya, adalah. Tapi kalau bulan Muharram ni sepanjang bulan Muharram tu. Jadi mana kalau kita nak sambut dengan puasa pada hari ni, silakanlah. Ya, sebab ada juga, ya, walaupun ya ini bukan dalam hadis lah, ya, tapi pandangan, ya, yang dibuat oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, ini imam salah seorang tokoh besar dalam tafsir. Tafsir ni kita kata Ibnu Katsir lah. Ya, daripada Damaskus, daripada negara Syam, negeri Syam. Yang kedua kita ada Imam At-Tabari, ya, daripada Tabaristan, itu daripada Iran. Ya, salah satu wilayah di Iran, Tabaristan, Tabari. Dan satu lagi Imam Al-Qurtubi daripada Cordoba. Ya, ni tokoh Mak Saleh lah tuan-tuan. Ya, ni orang Spanish kita kata. Jadi dia mencadangkan, dia kata oleh kerana bulan Muharram ni sepanjang-panjang bulan ni adalah bulan Allah, maka ya digalakkan untuk kita mengerjakan puasa starting from 1 Muharram. Maknanya bolehlah. Ya, kalau orang tanya kita apa kelebihan 1 Muharram? The Muharram itself, the whole month, ya, adalah bulan Allah. Bila disebut bulan Allah, maknanya mulia, maknanya ada keutamaan. Ya, lebih baik daripada bulan-bulan lain, ya. Cuma Nabi tak sempat nak puasa banyak pada bulan Muharram kerana cerita tentang kelebihan Muharram itu datang kemudian, maknanya di hujung usia Nabi dah. Sedangkan puasa banyak Nabi pada bulan Syaban, ya. Dia kalau nak kira, Aisyah kata, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yasumu syahran kamilan. Aku tak pernah tengok Nabi puasa sebulan melainkan Ramadan. Dan puasa Nabi di luar Ramadan yang paling banyak adalah pada bulan Syaban. Ya, kalau kita tengok, tadi kata Muharram ni Syaban, macam kontradiktori lah. Sebenarnya tak kontradiktori. Kerana Syaban tu peringkat awal Nabi puasa. Ya, sedangkan Muharram ni towards the end. Ya, dah hujung-hujung. Ya, sebab tu Nabi tak sempat puasa 9. Pasal itu tahun terakhir sebelum Nabi wafat. Itu bukti, ya. Cuma macam tadilah, bila kita sebut tentang kelebihan, ya, kelebihan yang dituntut, ya, dalam agama ni semua. Ya, contoh memperluaskan apa kita panggil, ya, urusan keluarga. Ya, mana memperluaskan perbelanjaan, ya, makan kita kata, ya, apa kita panggil, ya, makan besar sikitlah. Belanja keluarga, belanja kawan-kawan kita kata, ya, ajak orang makan, ya, kemudian ziarah anak yatim, ya, sedekah, ada sebahagian bayar zakat, ya, kemudian kita kita buat apa ibadah lah, ya, sembahyang malam, sembahyang duha. Kalau sebelum ni mungkin sembahyang duha kita 4 rakaat, tapi masuk bulan Muharram kita buat 6 ataupun 8 macam tu. Ya, kita punya solat tahajud kita pertingkatkan, baca Quran kita lebih pada biasa. Jadi semua ibadah tu, ya, walaupun secara umum, ya, dia tidaklah ada penghususan, tetapi itulah ibadah-ibadah perkara yang biasa Nabi buat. Sembahyang duha, sembahyang malam kita kata, ya, puasa sunat. Ya, Isnin Khamis jangan tinggallah, ya, kita kata. Kemudian 13, 14, 15 campur dengan hari 9 dan hari 9 dan hari 10. Kita tambah aja tuan-tuan. Ya, cuma macam tadilah, ya. Kalau kita nak doa memang bila ibadah itu, ya, ada kelebihan, maka doa termasuk ibadah. Ya, doa huwal ibadah, ya. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut doa itu adalah ibadah. So part of ibadah itu adalah doa. Bukan sembahyang sunat saja, bukan zikir saja, bukan kita panggil sedekah, ya, ataupun puasa saja, termasuklah berdoa. Ya, doa tu bila-bila masa boleh. Dan antara waktu berdoa, ya, yang bagus selain daripada 1/3 malam, bila tuan-tuan? Antara asar dengan maghrib. Ya, itu memang waktu, ya, para malaikat nak naik ke langit, malaikat siang nak naik ke langit, dia akan tengok apakah ibadah terakhir kita. Sebab Allah akan tanya nanti, ya. Seperti mana Nabi bila ditanya, pasal apa Nabi suka puasa Isnin? Dalam hadis Abu Qatadah, ya. Hadis riwayat Imam Muslim juga, ya. Bila ditanya pada Nabi, pasal apa Nabi puasa Isnin? Dia sebut kerana Isnin tu aku dilahirkan. Ya, aku dapat wahyu pertama. Ayat Quran diturunkan juga pada hari Isnin. Maka Nabi puasa pada hari Isnin, ya. Dan dalam hadis lain disebut, aku suka, ya, inni uhibbu, aku suka apabila, ya, amal aku dibawa naik oleh malaikat. Ya, nanti bila Allah tanya, ya, wahai malaikat, ya, apakah ibadah yang dibuat oleh hamba-Ku? Dia tengah buat apa? Ya, maza yaf'al? Ya, ketika mana kau naik? Ya, hina nuzulika, ya, ketika kau naik ke atas ke langit, ya, apa yang dibuat oleh hamba-Ku? Ya, Nabi kata aku suka kalau ketika, ya, ibadah aku, ya, diangkat, ya, fail aku diangkat, maka malaikat kata, ya, wa huwa shaim, dia sedang berpuasa. Ya. Jadi berpuasa, bila kita tahu bila orang tu berpuasa, maka dia punya doa pun lagi mustajab. Waktu maghrib, waktu asar dengan maghrib,
Jadi tak ada masalah lah kalau nak berdoa. Tapi yang salah kalau kita kata Nabi pakai doa macam ni. Inilah doa Nabi, ya, pada waktu tersebut. Kalau tak ada hujah, tuan-tuan kita tak boleh lah, itu dah dianggap bohong. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berbohong, ya, Nabi tak buat, dia kata Nabi buat. Nabi tak cakap, dia kata Nabi cakap. Itu siap tempat tinggal di neraka lah. Ya, jadi oleh kerana itu nak berdoa silakan. Memang waktu asar dengan maghrib memang waktu mustajab. Tapi bukanlah hari Selasa saja, hari Rabu saja, hari Khamis saja, ya, terutamanya hari Jumaat kita tahu. Ya, pada hari Jumaat ada 12 masa. Ya, ada 24 jam tapi ada 12 masa yang berbeza-beza yang mustajab doa. Salah satunya ialah antara asar dengan maghrib. Kalau kebetulan jatuh pada waktu asar dengan maghrib hari Jumaat, lagi utamalah. Tapi kalau hari-hari lain asar dengan maghrib termasuk, ya. Cuma menamakan doa awal tahun, akhir tahun tu tak adalah pengkhususan daripada Nabi, memang Nabi tak buat. Ya, tapi kalau setakat tuan-tuan nak doa, doalah. Terutamanya pada hujung tahun. Kerana macam tutup buku. Ya, cuma jangan sandarkan kepada Nabi je. Ya, cuma amalan tu amalan yang baik. Silakan. Tak ada masalah tuan-tuan. Itu je lah. Ya, isunya sekarang ialah banyak orang kata ini Nabi buat. Itu yang salah. Ya, sedangkan Nabi tak buat pun. Tapi secara umum ada tak perintah untuk berdoa antara asar dengan maghrib? Memang ada. Ya. Jadi apa kita panggil, ya, dia punya tuntutan secara umum tu ada. Ya, macam kita kata tuntutan untuk apa, ya? Tuntutan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Walaupun sebahagian dia Nabi tak tunjuk. Tapi secara umum Nabi kata, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Maha Pengasih, ya, Maha Penyayang, ya. Apabila seseorang hamba mengangkat kedua tangannya, ya, berdoa kepadanya, ya, ketika dia meletakkan kedua tangannya, malu Allah tak nak mengkabulkan. Ya, Allah tak akan buat tangan dia empty handed. Ya, innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi. Ya, Allah malu sangat pada hamba-Nya. Iza rafa'a yadayhi ilaihi, ketika dia mengangkat kedua tangannya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya, sehingga Allah biarkannya sifran. Ya, innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahu masifran. Malu Allah nak menolak dia punya doa itu secara kosong tangan. Maknanya angkat tangan lepas tu turun tak dikabulkan. Allah malu untuk tidak mengabulkannya. Maksudnya apa? Maksudnya ada perintah tak untuk angkat tangan ketika berdoa? Ada. Ya. Tapi macam tadilah, ya, kalau tak ada event khusus, kita kata tak pernah tengok pun Nabi angkat tangan ketika baca doa selepas azan, memang tak pernah ada. Tetapi secara umum boleh tak? Ya, dia panggil al-amrul am, perintah umum. Ini semua berkait dengan usul fiqh, tuan-tuan. Ini fiqh mendalam, ya. Dia ada dia punya prinsipal Islamic jurisprudence. Kalau Ustaz sebut detail-detail nanti tuan-tuan jadi pening pula, ya. Jadi Ustaz touch and go saja. Ya, maknanya rujukan kita ni bukan simply Quran, ya, hadis, ya, bukan tu saja. Dia ada ijma', dia ada qiyas, ya, dia ada kawan-kawan fikih yang perlu kita detailkan, ya. Ini bukan layman, tuan-tuan. Ini subjek ni kena digarap oleh orang yang ada latar belakang agama yang lebih tinggi lah. Ya, bukan diploma level, tuan-tuan, tak boleh, tak cukup. Paling kurang pun kita kata degree level, ya, ataupun masters. Ya, degree level lah paling kurang. Dia belajar usul fiqh. Usul fiqh ni kita tak mengajar di masjid, tuan-tuan. Tak mengajar. Ini subjek khusus. Ya, ini biasa budak-budak syariah. Pelajar ekonomi Islam, contoh UIA, ni memang belajar. Ya. Kalau dia ambil dia ambil pengurusan dakwah ke akidah, dia tak belajar, tuan-tuan. Usul fiqh tak belajar sebab bukan bidang dia. Ya, orang syariah biasanya yang belajar bidang ni. So macam tadilah, ya. Apabila kita nak menentukan hukum macam tadi Haji Fakri tanya. Yang mana satu, Ustaz? Ya, ayat Quran tak kata apabila Nabi cakap maka hendaklah kamu utamakan. Apabila Nabi buat dia jatuh nombor 2. Mana ada dalam hadis kata macam tu? Dalam ayat Quran pun tak ada, ya. Itu dibuat kaedah tu oleh para ulama. Ya, ulama, ya, setelah melihat semua perkataan Nabi, perbuatan Nabi, mereka buat kesimpulan. Yang diutamakan adalah perintah Nabi, cakap Nabi. Yang kedua, amalan perbuatan Nabi. Yang ketiga, endorsement. Contoh kita kata, ya, benda yang paling mudah selalu orang duk sebut ialah qabliyah subuh yang kita qada. Ya, ada seorang sahabi dia datang lambat. Biasanya dia sempat qabliyah subuh, pagi tu dia tak sempat, ya, kerana Nabi sudah angkat takbir. Jadi bila kita tengok imam angkat takbir, Allahu Akbar, kita pun kena Allahu Akbar. Keutamaannya ialah pada mengikut imam ketika bertakbir. Tak payah solat sunat lagi, ya.
Tetapi setelah dia habis solat fardu subuh bersama Nabi, ya, maka dia pun bangun. Lelaki tadi bangun, ya. Kemudian dia pun sembahyang 2 rakaat lagi. Ya, ketika Nabi menoleh kepadanya, Nabi tengok dia solat. Nabi tak tegur lah sebab orang tengah solat. Ya. Jadi akhirnya dia pun solat, selesai, bagi salam. Nabi pun bagi tahu dia. Nabi buat statement, ya. Nabi kata solatul fajri, solat subuh ni 2 rakaat saja. 2 rakaat solat subuh, 2 rakaat. Dia faham maksud Nabi. Kerana solat subuh dia tadi dia dah buat bersama Nabi dah 2 rakaat. Pasal apa dia tambah 2 rakaat lagi? Ya. Dia kata apa? Dia tak sempat qabliyah subuh tadi. Itu yang dia qada. Ya, jadi maknanya dia mengqada qabliyah subuh. Dan Nabi diam. Ya, Nabi diam, Nabi itu adalah apa? Adalah endorsement. Tetapi kalau Nabi kata, oh, ya, Nabi kata, okey, boleh buat balik. Boleh, akan datang pun. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kamu tertinggal, maka ikutlah macam sahabat tadi. Nabi tak cakap. Ya, kalau Nabi cakap, dia jadi yang pertama lah. Tapi oleh kerana Nabi tak cakap, Nabi diam, dia jadi endorsement. Dia jadi apa kita panggil? Ya, dia jadi takrir saja, tuan-tuan. Ini, ya, usul fiqh punya penceritaan ni, tuan-tuan. Ya, dia bukan fiqh per se, bukan. Kalau fiqh dia end product. Kita tanya, apa hukum sembahyang? Ya, sembahyang fardu, hukumnya fardu. Kalau tinggal jadi berdosa, ya. Itu end result dia, tuan-tuan. Tapi the process, ya, the process to get the end result. Macam mana yang kita buat? Apa yang kita buat, tuan-tuan? Ya, dengan menggunakan kaedah-kaedah fiqh. Yang ni dia tinggi sikit, tuan-tuan, ya. Bukan kata tak boleh belajar, tapi belum masalah. Ya, Ustaz rasa biarlah dulu. Ya, dapat dia agak tinggi. Tapi oleh kerana tuan-tuan tanya soalan, Ustaz kena jawablah. Okey, ada apa? Ya. Kalau ada apa lagi silakan. Khutbah wadak ni panjang, tuan-tuan, ya. Ustaz tak nak masuk sebab dia panjang sangat. Kalau ada yang lain-lain, Ustaz entertain aja soalan. Ada apa? Ya. Ustaz, Ya, silakan. tadi Ustaz kata yang qabliyah sahabat qada solat sunat qabliyah subuh dan Prophet SAW just bagi endorsement saja dengan dia tak mengiyakan apa-apa. So itu jatuh kepada takriyah kan? Takririyah. Okey, jadi kenapa ada hadis ke Ustaz yang mengatakan kalau kita tinggal terlepas tak mengerjakan solat sunat qabliyah ni, umpama kita rugi seisi dunia. Tapi so itu tapi itu macam menggambarkan yang macam as though that macam penting lah. Tapi Nabi apa kita panggil, ya, endorsement. Sebab tu kita tadi kalau Ustaz boleh sebut, Nabi tak pernah tertinggal qabliyah subuh. Tak pernah ada hadis, Ustaz tak pernah jumpa, ya, hadis atau riwayat yang mengatakan Nabi pernah tinggal qabliyah subuh. Maknanya Nabi consistently Nabi buat. Ya, dan consistently buat tu adalah apa? Ya, adalah ranking kedua lah. Sebab amalan Nabi kan, ya, Nabi buat. Tetapi di sana ada apa yang Nabi sebut, ya, apa dia? Apa kita panggil, ya? Rakaatul fajri, 2 rakaat fajar, mana qabliyah subuh, khairun, lebih baik, minad dunya, daripada dunia, ya, wa ma fiha, dan seisinya. Jadi ada perkataan Nabi. Bila ada perkataan Nabi, dia duduk paling tinggi lah. Maknanya qabliyah subuh tu duduk paling tinggi. Kelebihannya pun kita tahu. Nabi pula buat consistently, kita kata, ya. Dan apabila seorang sahabat tertinggal, dia buat, Nabi diam, Nabi endorse, ya. Bukan makna Nabi buat, Nabi tak pernah buat qada qabliyah. Nabi pernah suruh tak? Siapa-siapa yang tertinggal maka qada lah, ya. Tak pernah dengar pula, ya. Cuma ada perbuatan Nabi ketika Abu Hurairah, ya, ada cerita Bilal bin Rabah bersama dengan Nabi bermusafir, ya, maka Nabi dah dekat nak subuh, ya, tapi mereka mengantuk sangat. Ya, Allah kurniakan rasa mengantuk yang sangat kuat, ya. Maka mereka tidur, tetapi Nabi dah bagi tahu pada Bilal, ya, untuk mengejutkan mereka ketika masuk waktu, ya. Allah takdirkan Bilal pun tertidur juga. Dan bila mereka terjaga setelah matahari naik. Maknanya mereka terjaga tu waktu matahari dah terbit, maksudnya subuh dah selesai. Maka mereka mencari air, kemudian mereka solat, ya, solat subuh secara berjamaah, ya, dan sebahagian riwayat sebut, ya, Nabi qada, ya, qabliyah subuh tadi. Qabliyah subuh tu diqada oleh Nabi SAW. Ya, jadi maknanya semua terkumpul tentang qabliyah subuh ni. Nabi suruh pun ada, Nabi buat pun ada, Nabi endorse pun ada. Tiga-tiga ada, tuan-tuan.
Jadi kalau kita nak kata, macam mana nak kata? Ya, maksudnya tiga-tiga tu memperkuatkan, ya, saling memperkuat satu sama lain. Cuma macam tadilah, kalau kita nak ambil ranking, yang mana kita nak ambil? Adakah nak qada saja, ya, ataupun nak buat saja, ataupun nak perintah saja? Sebab Nabi ada perintah, maka dia duduk tempat yang pertama. Sebab Nabi dah kata, 2 rakaat solat fajar, yang ini qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maknanya tu perintah lah. Nabi cakap kan. Macam Nabi kata, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Itu kan perintah. Perintah ada 2. Satu perintah secara direct, satu lagi perintah secara indirect. Tetapi keluar tak daripada mulut Nabi? 2 rakaat solat fajar, yang ini qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada Nabi cakap. Jadi itu pegangan kita. Ya. Tetapi dalam bab qada, sebab Nabi tak pernah qada, ya, melainkan satu riwayat tadilah, ya, bahawasanya Nabi mengerjakan juga qabliyah, nak menunjukkan qabliyah itu sangat penting. Tapi dari segi ranking tu macam mana? Ya, qabliyah tu jatuh tempat paling bawah, ya, untuk diqada. Tapi untuk dibuat secara consistently sebelum daripada solat fardu, itu memang Nabi buat dan Nabi cakap. Jadi itulah keutamaan dia, tuan-tuan. Macam itulah. Jadi kita nak tengok cara tu, macam itulah kita tengok. Ya, boleh tuan-tuan, ya, Ustaz harap tuan-tuan dapatlah. Kalau tuan-tuan kurang dapat, boleh tanya balik. Ya, kita settlekan tuan-tuan. Sebelum kita tamat, ya. Kita ada 5 minit lagi insya-Allah. Ya, sebelum kita tamat. Ada apa-apa? Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz. Baru saya faham. Terima kasih. Sama, ya. Sebab tu soalan Datin itu bagus tuan-tuan, ya. Sebab tuan-tuan boleh tengok dia punya isu yang sama, qabliyah subuh, ya, tetapi dilihat daripada perspektif yang berbeza. Perspektif Nabi cakap, perspektif Nabi buat, dan perspektif Nabi endorse. Ya, cuma yang Nabi endorse tu, ya, adalah qada qabliyah tu. Sedangkan Nabi tak pernah buat. Dan Nabi tak pernah, secara umum Nabi tak pernah suruh lah. Ya, lebih pada Nabi buat. Kadang-kadang Nabi memang tak buat, Nabi memang tak cakap. Macam angkat takbir sama juga. Sebenarnya tuan-tuan ni luas, ya. Tapi contoh-contoh tu Ustaz bagi supaya tuan-tuan nampak. Contoh kita katakan, ya. Para sahabat yang sebut. Para sahabat kata apa? Ya, Nabi ketika angkat takbir, ya, Nabi iza rafa'a yadayhi, iza kabbara, bila Nabi takbir, ya, rafa'a yadayhi, Nabi angkat kedua tangannya hazwa mankibaihi. Ya, maknanya separas dengan Nabi punya bahu. Nabi tak cakap, sahabat yang cakap. Tetapi mereka cakap tu berdasar pada apa? Berdasar kepada yang Nabi buat. Tuan-tuan, ranking atas yang Nabi suruh cakap. Ranking nombor 2 yang Nabi buat. Ranking nombor 3 Nabi endorse. Kita dah dapat kan ranking tu. Suruh, buat dan endorse. 3. Ya. Dalam bab berkaitan dengan angkat takbir sampai ke mankibain, ya, sampai ke apa? Sampai ke bahu, Nabi buat. Ya, Nabi buat. Tapi Nabi tak cakap. Yang cakap tu para sahabat. Sebab mereka duduk belakang Nabi, mereka nampaklah Nabi angkat. Ya, ataupun Nabi solat sunat, ya, isteri Nabi nampak, ataupun para sahabat yang tidur di rumah Nabi macam Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, mereka yang melihat. Jadi bila mereka melihat, mereka kata, setakat yang kami tengok, ketika Nabi bertakbir, Nabi angkat kedua tangan separas dengan bahu. Nak letak kat mana tu? Ya, kerana Nabi buat, paling kurang ranking kedua. Ya. Kemudian nak kata Nabi endorse, Nabi tak endorse. Ya, kecuali sahabat sebut depan Nabi, Nabi mengiyakan ataupun Nabi diam. Ya, kalau mengiyakan, ya, dari segi endorsement lagi tinggilah. Endorsement tu pun boleh pecah 2 dah. Satu endorsement Nabi kata ya, yes, ataupun Nabi puji. Satu lagi ialah Nabi tak puji tapi Nabi diam. Macam tadi qabliyah subuh qada qabliyah subuh, Nabi diam. Diam tu maknanya Nabi setujulah. Ya, itu adalah sebahagian bertakririyah. Kadang-kadang Nabi puji. Ya, contoh sahabat kan, ya, angkat takbir Allahu Akbar, ataupun boleh angkat sampai telinga kan. Ada banyak situasi lah. Angkat dada pun ada, ya. Ada yang Nabi perintah, ada yang Nabi buat saja tak perintah. Jadi kategorinya tu macam tadilah, ya. Tetapi dalam bab yang berkaitan dengan doa iftitah contoh. Ada seorang sahabi lambat datang, ya, rumahnya di luar kota Madinah. Jadi bila dia sampai tu, dia tak sempat nak baca macam Nabi baca. Wajjahtu wajhal lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin sampai habis. Jadi dia tak sempat. Jadi dia hanya sebut Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, tu Nabi tak pernah baca. Nabi tak pernah suruh, ya. Tiba-tiba sahabat tadi sebut, ya.
Bila habis solat Nabi tanya, man huwa qail, siapa yang baca tadi tu? Yang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Sahabat tadi kata, ana ya Rasulullah, aku yang cakap, yang sebut. Nabi kata, kau tahu tak, ketika kau baca tadi, aku melihat para malaikat berebut-rebut nak mencatat apa yang kamu baca dan nak mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi respon, Nabi bukan diam. Kalau Nabi diam pun mana benda tu betul. Tapi Nabi respon. Macam mana Nabi respon? Nabi kata, aku melihat ketika kamu baca, ya, para malaikat, ya, berebut-rebut nak mencatat dan naik nak bawa jumpa dengan Allah. Maknanya benda tu bagus tak? Benda tu bagus. Endorsement Nabi melalui cakap. Ada endorsement Nabi melalui diam. Yang mana satu lebih tinggi? Dah tentulah yang Nabi cakap. Yang Nabi diam jatuh nombor 2. Maknanya endorsement tu pun ada beza lagi. Lagi yang cakap, yang suruh dan sebagainya. Maknanya ada banyak lagi tuan-tuan. Nak kena tengok. Dan kebanyakan ni duduk dalam kitab fiqah lah. Ya, cuma kita kena tengok fiqah hadis. Macam kitab Bulughul Maram tu bagus tuan-tuan. Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, ya, dan juga Syama'il Muhammadiyah. Sebab dia mengumpulkan apa? Ya, dia mengumpulkan amalan-amalan ibadah yang Nabi buat, ya, tetapi melalui riwayat pada hadis-hadis yang sahih. Itu yang bagus tuan-tuan. Sebab kita tahu dia punya situasi dia. Sebab seperti mana kita nak tahu tafsir Quran, kita kena tahu asbab nuzul, mengapa ayat tu turun. Begitu juga nak tahu tafsiran hadis, kita kena tengok pada asbab wurud dia. Ya, apakah background history dia tuan-tuan, ya, apa dia punya historical background dia, apa cerita di sebalik tu, baru kita tahu, oh sahabat tadi terlambat. Bila dia terlambat, ya, dia tak sempat nak baca yang panjang, ya, sebab dia tahu dah ketika Nabi baca Fatihah kita kena dengar, ketika Nabi baca surah kita kena dengar tuan-tuan, ya. Idza quri'al Quran fastami'u lah, apabila dibaca Quran kamu kena dengar. Jadi oleh kerana dia takut dia tak sempat baca yang Nabi ajar tadi, wajah tu tadi, maka dia pun baca yang ringkas saja, ya, yang Nabi tak pernah ajar. Tetapi hidup zaman Nabi boleh endorse. Baru kita tahu cerita, oh punya dia terlambat. Okey, baru kita tahu, ya. Kemudian setelah dibaca, Nabi bukan sekadar diam, Nabi puji dia. Jadi maknanya baru kita tahu cerita. Kalau kita tak tahu cerita, tuan-tuan, kita nanti tersalah, ya. Contoh, ya, macam sahabat yang datang, ya, daripada rumah dia dah solat asar, ya. Kalau riwayat ni sebut tentang asar lah, ya, sebahagian kata memang waktu asar. Dia dah sembahyang asar, dia datang ke masjid. Nabi melewatkan sikit asar pada hari itu. Ataupun mungkin zuhur, ya, ada perbezaan pendapat. Jadi bila dia datang masjid, dia tengok Nabi tengah solat. Maka dia duduk di hujung saja, duduk di belakang. Dia tak ikut sebab dia dah sembahyang dah. Ya, dia sembahyang tadi di rumah lah, ya, ataupun di tempat lain. Jadi bila dia sampai, dia tengok Nabi, dia tunggu sampai Nabi habis. Bila habis, Nabi menoleh, Nabi tengok dia. Maka Nabi pun tanya, pasal apa tak ikut serta tadi? Pasal apa tak participate? Dia kata, aku dah solat itu. Ya, aku dah solat sebelum ni. Jadi Nabi kata, walaupun kamu dah solat sebelum ni, kalau kamu bertemu dengan jamaah yang sedang solat, afdalnya kamu join. Kamu ikut sama. Ya. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Baru kita tahu, kalau kita tak tahu cerita, kita akan kata apa? Sahabat ni datang masjid, lepas tu duduk belakang. Rupanya dia dah solat. Ya, dia dah solat. Ya, terutama solat tadi mungkin di rumah ataupun di tempat lain yang mungkin dia solat bersendirian. Bila dia datang masjid, ada solat lagi. Boleh tak mengulangi solat? Boleh. Mengulangi solat fardu ni memang boleh tuan-tuan. Muaz bin Jabal ulang lagi. Ketika Muaz bin Jabal datang ke Masjid Nabawi, sembahyang Isyak, dia datang jadi makmum. Dah tentulah Nabi jadi imam. Pasal Muaz bin Jabal tak pernah mengimamkan Nabi. Yang mengimamkan Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq 19 kali solat fardu kan. Jadi dia pun balik ke kampung dia. Orang kampung dia petani. Kampung dia buat kerja apa semua sebagainya. Isyak dilewatkan. Mereka tunggu Muaz balik. Bila Muaz balik, siap. Muaz pun mengimamkan solat Isyak orang kampung dia. Orang kampung dia baru nak solat Isyak. Muaz dah solat dengan Nabi tadi. Jadi boleh tak Muaz mengimamkan pula solat orang kampung ni? Jawapannya boleh. Walaupun hukum solat Muaz tadi adalah sunat saja. Ya, walaupun solat fardu tapi dia dah buat yang wajib. Bila dia buat kali kedua, dia dapat pahala sunat pula. Tapi boleh tak dia mengimamkan para sahabat di belakangnya yang pada masa itu belum solat fardu lagi? Boleh, tidak ada masalah. Kalaulah apa yang Muaz buat ni salah, dah tentu Nabi akan tegur. Nabi tak tegur, Nabi diam. Ya, Nabi diam. Bila Nabi diam maknanya termasuk tak sunnah Nabi masuk. Tapi dia ranking yang di bawah lah. Ya, sebab tak pernah tengok Nabi, ya, tak pernah dengar Nabi ketika lepas solat di masjid, Nabi balik rumah, Nabi mengimamkan isteri. Tak pernah dengar. Ya, tetapi boleh tak buat? Jawapannya boleh. Walaupun Nabi tak buat, tetapi sahabat buat, Nabi endorse.
Tuan-tuan faham tak maksud Ustaz? Ya, Ustaz harap tuan-tuan boleh dapatlah. Kak Zainab, dapat tak apa yang Ustaz sebut ni? Boleh ke? Cuma saya nak tanya, tarkiyah tu Nabi suruh tinggalkan Ustaz? Tarkiyah tu mana sunnah tarkiyah, sunnah yang ditinggalkan. Contoh ya, Ustaz bagi contoh. Qobliyah asar Nabi pernah buat. Tapi kata para ulama Nabi buat sekali tu je. Ya. Jadi oleh kerana itu qobliyah asar afdal kita tinggalkan. Ya. Dia sunnah tarkiyah. Maknanya sunnah yang lebih baik tinggal daripada buat. Oh, kalau macam itu saya datang masjid tak payah solat. Tak, nantilah dulu. Ya. Bila kita sampai masjid, ya, masuk waktu, ya, kita dengar azan, kita jawab azan. Lepas pada azan kita nak sembahyang apa? Takkan nak sembahyang qabliyah asar sebab qabliyah asar tidak muakkadah. So kita sembahyanglah tahiyatul masjid. Ya, sembahyang tahiyatul masjid tak ada masalah, boleh 2 rakaat. Kalau tak adalah apa solat yang kita buat. Contohlah kita dah masuk datang masjid sebelum daripada waktu asar. Ya, kita katalah ya, sebelum waktu asar kita dah sampai. Kita dah tahiyatul masjid contoh. Ya, bila azan kita jawab azan. Lepas pada azan apa kita buat? Tak ada buat. Saya tak boleh solat Ustaz. Apa saya nak buat? Ya, angkat tangan berdoa sebab waktu antara doa yang dipohon antara azan dengan iqamah la yuraddu doa, tidak ditolak, doa mustajab. Ya, kalau orang tahulah tuan-tuan, orang takkan bercakap-cakap. Kita tengok kadang-kadang ya lepas pada azan ya, ada orang buat qabliyah 2 rakaat, lepas tu dia berborak, dia update status, dia rugi tuan-tuan. Sangat rugi. Ya, especially bulan Muharram ni kita kata. Gunalah peluang ni untuk sembahyang 2 rakaat lagi ataupun angkat tangan. Jangan peduli sebelah tu tuan-tuan. Ya, nak assalamualaikum boleh ya, tapi kita fokus pada doa kita. Sehinggalah iqamah tu ya, sehinggalah muazzin ya, angkat suara untuk iqamah. Kerana apa? Itu waktu mustajab. Pasal apa kita sia-siakan waktu tersebut ya? Asar angkat tangan saja. Kalau dah tahiyatul masjid angkat tangan ya. Kerana qabliyah asar termasuk sunnah yang afdal ditinggalkan. Ya, sunnahnya tu bila kita tinggalkan tu yang jadi sunnah. Ya. Sunnah bukan sunnah yang ditinggalkan ya. Dia dapat pahala sunnah ya, dapat pahala kalau kita tinggalkan dia. Pelik tuan-tuan ya. Sebenarnya tak pelik tuan-tuan. Ya, memang afdalnya kita tinggalkan. Ya, qabliyah maghrib sama. Ya. Qabliyah isyak sama. Semuanya Nabi tinggalkan. Tapi kalau ada orang buat jangan marah. Ya, ada hadis dalam Riyadhus Shalihin ya. Anas bin Malik bagi tahu. Ya, Anas bin Malik kata, aku sepanjang aku dengan Nabi 10 tahun, ya, aku tak pernah tengok Nabi solat dan tak pernah tengok Nabi menghalang orang solat. Nabi tak pernah buat qabliyah maghrib. Tapi ada orang buat, Nabi tak halang pula. Ya, sebab tu kalau ada orang nak buat tak salah. Tetapi afdalnya tinggal. Ini kita panggil sunnah tarkiyah seperti mana Kak Zainab sebut. Selesailah tuan-tuan. Macam itulah ceritanya. Ya, kita boleh ulang-ulang baliklah, jangan bimbanglah tuan-tuan. Ya, sebab kelas Dr. Anzaruddin biasa, ya, dia akan ulang balik tuan-tuan. Ya, tuan-tuan akan jumpa beberapa kali lagi sampai tuan-tuan faham insya-Allah. Okey, ada apa silakan? Last tuan-tuan, ya. Kita nak pergi ya. Ada announcement kelas-kelas Silakan. Ya. PMP minggu ni insya-Allah besok pukul 10 pagi kelas tadabbur Al-Quran bersama dengan Ustaz Aizuddin. It's on site as well as recorded insya-Allah. Pada hari Sabtu pukul 10 pagi kelas sejarah tamadun dunia dan Islam. Topik kali ini ialah berkenaan dengan sejarah Melayu. Ini tak ada recording, hanya on site pukul 10 semuanya dijemput. Dan hari Ahad pagi kita ada kelas online bersama Sheikh Gabriel Aromani. Devil's Deception, that is commentary on Talbis Iblis, buku oleh Ibn Jauzi, pukul 10 juga. Dan petang pukul 5 ada special talk on solat by Brother Najib Ayubi in English, also on site dan also recorded insyaAllah. Ya, terima kasih kepada Sister Shima, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang berkelapangan, ya, sila ikutilah, ya. Ada banyak peluang tuan-tuan. Walaupun ada program-program lain, ya, tapi tuan-tuan jangan lepaskan peluang lah. Ya, mendengar ataupun paling kurang recorded version tuan-tuan boleh dapat, ya. Terima kasih kepada Kak Shima, ya, Abang Shuaib dan juga admin daripada PMP, ya, dan tuan-tuan dan puan-puan yang masih sudi untuk ikut program kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama ya.